wabarakatuh dan salam muhibah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan izin dan limpah kurnianya. Dapat bersama-sama kita bertemu dalam siaran langsung program Perbincangan Munasahat dalam Ilmu Faraid 2.0, Anjuran Persatuan Mahasiswa Pentadbiran Islam dan Syariah, Perisha, Universiti Sultan Zainal Abidin. Untuk makluman semua, program ini bertujuan untuk mengupas persoalan mengenai faraid sebagaimana yang telah digariskan mengikut panduan syarak. Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan diri. Saya, Ahmad Bashir Imran bin Zahrul Hakim, selaku MC untuk program pada malam ini. Justeru itu, saya mengalu-alukan yang berusaha dan yang saya raikan Al-Fadil Ustaz Muhammad Ali bin Muhammad Yusof selaku pensyarah Pusat Pengajian Syariah Fakulti Pengajian Kontemporari Islam FKI Universiti Sultan Zainal Abidin. Apa khabar Ustaz? Ahlan wa sahlan, khabar baik Bashir. Hayakumullah. Alhamdulillah. Silakan. Dan yang dikasihi para peserta dan pendengar program kita pada malam ini. InsyaAllah, bagi menambah keberkatan program kita pada malam ini, majlis dengan sukacitanya menjemput dan mempersilakan saudara Aidil Hifdul Iman bin Ghazali untuk mengetuai bacaan doa. Majlis dipersilakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka khaliqul azim, innaka samiul alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, innakal barril jawadil karim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran, Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan, di tangan Engkaulah segala kebajikan dan kepada Engkaulah kembali segala utusan. Allahu ya Karim ya Rahman ya Rahim. Cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas program perbincangan munasakat dalam ilmu faraid 2.0 yang diadakan pada malam ini ya Allah. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alu lima yurid. Kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Juga kami serah segala urusan kami. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junud wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan atas bacaan doa sebentar tadi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita pergi kepada sesi perkongsian, izinkan saya memperkenalkan sedikit latar belakang panel jemputan kita. Baiklah, para penonton sahabat yang saya muliakan, panel jemputan yang kita bawakan kali ini bukan calon-calon orang. Seorang yang alim, Masya Allah. Beliau memang tidak asing lagi dalam kalangan pelajar UNIZA, berkepakaran dalam bidang syariah iaitu fiqh, ibadat serta al-faraid. Mendapatkan pengajian di peringkat sarjana muda oleh Syariah dan Pendidikan Islam Mekah, Arab Saudi dan kemudian melanjutkan pelajaran dalam bidang sarjana syariah penyelidikan di Universiti Sultan Zainal Abidin Terengganu pada tahun 2012. Begitulah sedikit sebanyak mengenai beliau. InsyaAllah. Dengan itu, saya menjemput yang berbahagia Ustaz Muhammad Ali bin Muhammad Yusof untuk berkongsi tentang munasahat dalam ilmu faraid. Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan. Boleh dengar suara Ustaz ya? Dengar Ustaz. Baik, terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan terima kasih banyak-banyak kepada saudara moderator, anak anda. Peringkat anak dah ni Bashir. Terima kasih banyak-banyak dan juga di atas kata-kata aluan tadi memperkenalkan diri saya, dan sedikit pembetulan lah. Sebenarnya saya cuba betulkan dalam sistem tapi tak dapat. Sebenarnya Ustaz lulusan daripada Universiti Islam Madinah, bukan di Mekah ya. Di Mekah Ummul Qura, tapi Ustaz daripada Madinah. Alhamdulillah. Dan dari segi pengalaman tu, lepas balik daripada belajar tu, Ustaz setahun bekerja sebagai seorang guru di Markas Pengajian Islam, dan selepas itu terus bersama dengan KUZA lah ya, KUZA, UDM dan juga UNIZA, dengan berbagai jawatan lah. Sebagai pensyarah ada, sebagai pegawai takbir ada, pegawai latihan pun ada, dan akhir sekali balik semula sebagai pensyarah. Baik, tak nak panjang cerita, sebenarnya nak buat sedikit pembetulan saja. Terima kasih Saudara Bashir. Seterusnya terima kasih yang tak terhingga kepada ahli jawatankuasa program pada malam ini, di mana ditunjangi oleh Perisha, Persatuan Perisha Pentadbiran Islam dan Syariah. Betul? Betul Ustaz. Okey. Di mana ia di bawah Pusat Pengajian Syariah lah ya. Pusat Pengajian Syariah. Terima kasih kepada seluruh ahli jawatankuasa ya. Sesiapa sahaja yang membantu untuk menganjurkan program pada malam ini. Program yang kata orang kurang popular tetapi sebenarnya sangat penting. Kalau kita tengok hari ni pun di masjid dan juga surau, bab faraid ni bukan yang kita kata yang popular lah, ataupun yang menjadi kata orang program mingguan ya. Jarang-jarang lah ada ya. Kalau di Terengganu ni kemungkinan di Kubang Ikan ke Sungai Ikan, Ustaz pun apa tu tak pasti. Kemudian ada Masjid Bukit Payung. Kalau di Kubang Ikan ataupun Sungai Ikan tu Al-Fadil Ustaz Wan Abdul Halim. Kalau di Bukit Payung tu Al-Fadil Ustaz Salahuddin. Kemudian sekali-sekala kita dikunjungi oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Khusairi, Ustaz Muhammad Khusairi. Dan Ustaz juga sebenarnya asalnya memang tak nak buat kelas, kita dah penat kerja balik-balik. Kebetulan Ustaz pula duduk agak jauh daripada fakulti, daripada kampus, lebih kurang dalam 1 jam perjalanan. Tapi oleh kerana keperluan yang ada, kita pun buat jugalah ya sedikit kelas, iaitu di Masjid Felda Bukit Bading lah. Jadi begitulah ilmu faraid ini. Jadi secara ringkasnya, walaupun rasa diri ni tak layaklah sebenarnya ya, untuk kita kata menjadi seorang ustaz dalam bidang ini, tapi oleh kerana keperluan dan kebetulan juga tanggungjawab yang diberikan oleh asalnya dulu dipanggil Sekolah Pengajian Islam ya, kemudian menjadi Fakulti Pengajian Kontemporer Islam. Semenjak daripada Ustaz bekerja di sini, diberi ruang ataupun peluang untuk mengajar faraid. Jadi daripada tahun 98 kita mengajar, adalah sedikit sebanyak kata orang ilmu ataupun sedikit sebanyak maklumat tentang ilmu faraid ini. Jadi bila diperlukan kita sampaikanlah atas asas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah, sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat. Jadi seperti kata Saudara Bashir, orang yang alim ini mujamalah aja tu ya. Orang Arab kata mujamalah je. Mujamalah ni maksudnya ambil hatilah penceramah pada malam ni. Dan Ustaz memang kalau tak ambil hati pun Ustaz memang sangat berbesar hatilah ya, dapat bersama dengan semua peserta di dalam platform online ini, dalam Webex ya. Dan insya-Allah kita doakan moga-moga apa yang dikongsikan ini ada manfaatlah ya. Ada manfaat. Jadi kata orang
ini bukan ceramah ya, ini adalah satu kita kata macam bengkel juga, betul ya Pak Syed? Dia bukan dalam bentuk ceramah. Kalau ceramah kita tak sediakan slide, kita berceramah lah daripada awal sampai akhir. Tapi oleh kerana ianya dalam bentuk bengkel dan tajuknya memang sangat khusus lah, sangat khusus ya. Biasanya kalau nak cakap bab faraid ni orang tanya, biasanya orang tanya apa tu? Faraid ataupun pengenalan kepada ilmu faraid ya, ataupun pembahagian pusaka, pusaka atau puaka, macam-macam lah tajuk dia. Tapi kita bersama pada malam ini bukan atas tajuk faraid yang macam tu, yang umum. Tapi kita lebih khusus dan juga menjurus yang dinamakan sebagai munasakhat. Dan sekali lagi tahniah lah ya, sebab bila kita buat secara khusus macam ini, maka ia memberi ruang dan peluang kepada para pelajar lah, terutama pelajar yang mengambil kursus faraid, al-faraid. Kalau tak silap Ustaz, di Fakulti Pengajian Kontemporer Islam ini, pelajar kalau di peringkat diploma adalah pelajar syariah, diploma pengajian Islam syariah, dan juga diploma pengajian Islam pentadbiran Islam. Itu di peringkat diploma. Ada satu semester lah, 3 jam. Ya. Kemudian kalau di peringkat sarjana muda, hanya yang ambil faraid ini hanyalah ijazah sarjana muda pengajian Islam syariah. Jadi kadang-kadang satu semester ni, pengalaman Ustaz sejak tahun 98 sampai sekarang, satu semester ni memang kita tak sempat nak habiskan semua bahan ataupun semua silibus yang kita nak ajar ataupun yang kita nak sampaikan kepada pelajar. Apatah lagi kalau ada orang luar lah yang bersama ya, agak special lah. Sebab mungkin kita ambil ruh kuza dulu. Jadi di zaman kuza dulu faraid diajar dalam bahasa Arab. Jadi dikekalkan sehingga hari inilah ya. Jadi silibus dan juga kita kata penyampaian dan sebagainya itu kita guna bahasa Arab ya. Dan Ustaz rasa ada beberapa buah universiti yang samalah, contohnya USIM, kemungkinan mereka juga mengajar dalam bahasa Arab. Jadi dahlah kita kena mengajar dalam bahasa Arab. Jangka masa pula dalam keseluruhan program itu hanya diberi 1 semester saja. Kalau tak silap dulu, awal-awal masuk kuza dulu rasanya ada dua semester. Faraid ini ada 2 semester, 3 jam. Jadi sempatlah ya, yang peringkat awal tu kita mengajar yang asas, semester yang berikutnya kita mengajar lanjutan. Tapi untuk peringkat selepas semakan kurikulum dan sebagainya, banyak kursus-kursus baru yang perlu diperkenalkan untuk kemahiran pelajar, maka faraid ini tinggal 3 jam kredit sajalah ya, ataupun 3 jam seminggu kita belajar untuk tempoh satu semester. Jadi sememangnya sangat banyak kekangan masa, dan kadang-kadang yang lanjutan itu kita memang tak sempat untuk nak sampaikan kepada pelajar. Dan inilah ruang untuk kita isi balik. Sebab tu bila pelajar-pelajar tanya apa kita nak buat tentang faraid, kita cadangkan supaya dibuat bengkel seperti inilah ya, supaya menambah pengetahuan dan juga menambah maklumat kepada para pelajar, tak kiralah sama ada di peringkat diploma ataupun di peringkat ijazah sarjana muda. Baik, jadi untuk hari ini supaya lebih kita panggil menepatilah ataupun kita kata sebagaimana yang diberikan tajuknya, tanpa melengahkan masa, izinkan saya untuk share dululah ya, dalam bentuk Microsoft PowerPoint ya. Baik. Okey. Okey, baik. Jadi seperti yang telah saya sebut tadi, munasakhat ya. Munasakhat dalam ilmu faraid ini tajuknya adalah sebenarnya di peringkat lanjutan lah ya, bukan daripada peringkat awal untuk kita kenal apakah itu faraid. Maksudnya kalau orang nak belajar munasakhat ni, dia sudah ada sedikit maklumat tentang asas-asas faraid ya. Nanti sikit lagi kita ulang kaji juga. Cuma nanti apabila sampai slide dia tu, Ustaz akan atau saya akan cuba jelaskan serba sedikitlah ya tentang asas ilmu faraid ini. Baik. Jadi apa dia al-munasakhat ya? Kita terus pergi kepada al-munasakhat. Seperti biasalah ya. Kalau prinsip ilmunya, memang ilmu itu kita bermula dengan takrifan kita ya. Apa dia al-munasakhat? Jadi al-munasakhat dari sudut bahasa ni, dia datang daripada bahasa Arab lah ya.
Munasakhat maksudnya jamak daripada munasakhah, dan munasakhah ini asal perkataannya ya, ataupun kita kata aslul kalimah dia, asal perkataan ini adalah daripada nasakha. Nasakha ini maksud dia hapus, batal, apa lagi, pindah, tukar. Sebab itulah kita dalam apa tu, dalam bab usul fiqh kita ada bab nasih dan juga mansuh kan. Nasih dan juga mansuh. Nasih ini memansuhkan, mansuh yang dimansuhkan. Jadi samalah perkataan yang sama yang diambil daripada perkataan nasakha. Nasakha. Jadi daripada situ timbulnya perkataan munasakhat. Jadi maknanya dari sudut syarak ni ataupun dari sudut istilah ini, munasakhat ialah seperti biasa, bila kita nak bahagi harta pusaka ini mesti ada si mati, betul tak? Mesti ada si mati. Ya, sebab dalam rukun pusaka, kalau tak ada si mati, macam mana akan berlaku perpindahan harta milik seseorang kepada orang yang lain. Jadi mesti ada si mati. Kemudian ada waris yang hidup. Kemudian mesti ada harta. Ini kita panggil rukun pusaka. Ini dalam asas ilmu faraid. Jadi sambil-sambil tu kita ingat baliklah. Mesti ada yang mati, mesti ada orang hidup, dan mesti ada harta yang ditinggalkan. Jadi bila nak jadi munasakhat ni, para pendengar dan juga peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala sekalian, kita mesti ada tiga unsur ni. Mesti ada orang yang mati, mesti ada orang yang hidup, dan mesti ada harta yang ditinggalkan. Kalau ada yang mati, ada warisnya yang hidup, tak ada harta, tak payah buatlah munasakhat. Buat sakit kepala je. Kira-kira harta tak ada nak bagi, buat apa ya tak? Itulah senang ceritanya macam itulah. Jadi mesti ada tiga perkara ni. Jadi kena ada kematian. Ada matinya seseorang, kemudian dia meninggalkan orang yang hidup, ahli warisnya. Contohnya katakanlah seorang lelaki mati, kemudian dia meninggalkan isteri, dia meninggalkan anak-anaknya, anak lelaki, anak perempuan. Kemudian sepatutnya harta dibahagikanlah. Harta dibahagikan kepada waris kepada seorang lelaki tadi, isterinya, anak lelaki dan juga anak perempuan. Jadi sebelum harta dibahagikan, kemungkinan oleh kerana kemungkinannya bab kematian ni kita tak tahu. Kadang-kadang mati sekaligus pun ada. Kadang-kadang tu orang ni mati 5 minit kemudian orang lain pula mati. Dalam surat khabar berbagai-bagai, insya-Allah kita tengok sikit lagi. Ada contoh-contoh yang saya cuba kumpulkan untuk ditunjukkan kenapa berlakunya munasakhat. Jadi sebelum dibahagikan harta kepada si mati yang pertama itu, warisnya yang sepatutnya mendapat harta si mati, mati pula waris tadi. Itu maksud dia. Matinya ahli waris, maksudnya si mati yang kedua, sebelum pembahagian harta si mati yang pertama. Jadi harta ini oleh kerana dah ada dua lapis. Ada si mati yang pertama, harta ni patutnya bagi pada waris dia, belum bagi lagi, tiba-tiba salah seorang waris ini mati, dan waris ini pula meninggalkan warisnya. Jadi bermakna harta si mati ini dah berlapis lah. Harta si mati yang pertama ini, dia dah bagi berlapis. Berlapis, maksudnya kena bagi lapisan pertama kepada waris si mati yang pertama. Kemudian bila mati pula orang yang berikutnya, kena bagi pula kepada waris yang lapisan yang kedua, iaitulah waris si mati yang kedua. Boleh faham ya? Kalau boleh faham macam tu, insya-Allah lah maksudnya kita dah faham apa dia munasakhat. Okey, baik. Jadi itulah istilah munasakhat tadi. Ataupun dengan kata yang lain, matinya seorang waris si mati pertama atau lebih sebelum harta pusaka dibahagikan. Maksudnya ada si mati yang pertama, ada waris. Kemudian waris itu mati pula sebelum harta pusaka si mati yang pertama ini dibahagikan. InsyaAllah kita akan dapat lihat dengan lebih jelas dalam slide-slide yang berikutnya lah. Ini kita cuba bawakan contoh kes melalui melalui akhbar lah. Melalui akhbar. Contohnya yang dilaporkan oleh Cosmo. Dilaporkan oleh Cosmo, iaitulah kisah bila mana bapa seorang ayah 10 jam kemudian mati. Mati kerana anaknya mati dulu kemalangan, kemudian 10 jam kemudian ayahnya pula mati. Menyusul 10 jam kemudian. Okey.
Minta maaf. Ada sedikit gangguan kat sini. Ni Pantai Timur, salam Pantai Timur. Okey, bukan daripada ustaz ya. Ustaz ingat daripada ustaz. Okey. Boleh faham ya anak-anak ya? Ini biasanya berlaku bila ni? Ini biasanya berlaku dengan sebab kemalangan lah ya. Anak bawa kereta, kemudian tiba-tiba berlaku kemalangan, anak mati pada masa itu juga, ayah dibawa ke hospital, kemudian dalam tempoh tak berapa lama, ayah juga turut mati. Kadang-kadang bukan 2 orang, malah kadang 5 orang. Ya. Kadang-kadang tu 5 orang sekaligus. Anak-anak rasanya perkara ini bukan perkara yang asing lah kepada kita, ya, terutama baru-baru ni dalam pulang beraya ya, bila ada waktu perayaan dan sebagainya, sangat menyedihkan lah. Ni cerita yang sangat menyedihkan. Kemudian dalam metro dalam harian metro ada disebut ataupun ada dilaporkan suami dijemput ilahi selepas minggu bernikah suami dijemput ilahi selepas seminggu bernikah, kemudian katanya tak lama selepas itu isteri juga meninggal. Ya, begitulah. Jadi kedua-dua orang pergi, tapi jangka masa yang agak lama sikitlah ya. Ini adalah contoh kes lah. Contoh kes bagaimana berlakunya kematian yang berlapis tadi, ya. Okey. Baik. Kemudian kenapa terjadi munasakhat ini tadi kes anak-anak rasanya dah faham sikitlah ya kenapa berlaku munasakhat. Cuma kita tengok sebab musababnya. Antara sebab musabab kenapa berlaku munasakhat ini ya. Yang pertama sikap lah ya, sikap. Sikap ni kalau tadi memang bukan kerana sikap lah, kerana memang Allah Taala telah takdirkan berlakunya kematian kerana musibah yang menimpa ahli keluarga tersebut, kerana kemalangan, kerana sakit. Baru ni COVID je tak? Biasanya COVID suami isteri meninggal kan. Akhirnya tinggalkan anak-anak yatim piatu. Bukan setakat yatim saja, yatim piatu. Banyak kes yang berlaku seperti itu. Jadi ini kita panggil takdir. InsyaAllah sikit lagi ada sebabnya. Tapi yang agak menyedihkan adalah kerana sikap lah. Kerana sikap. Sikap macam mana? Yang pertama, kita bila berlaku kematian, kita tak nak bagikan harta pusaka. Kita tangguh pembahagian. Ya? Banyak sebab kita tangguh pembahagian itu. Yang pertama, kalau dalam kajian Ustaz, kita dapati yang menyebabkan penangguhan ini kerana dipanggil sentimental value. Tak ada sentimental value. Biasanya waris dia kata, ayah kita daripada tak ada harta, diusahakan sampai dapat harta ini. Ya? Jadi kalau nak bagi, kemungkinan kena jual. Bila kena jual tu dia timbul sentimental value lah ya. Kenapa nak jual harta ayah ni? Ya? Sedangkan anak-anak ataupun para peserta sekalian, minta maaf banyak-banyak ya, sebab bila dalam kuliah biasa kita sebut anak-anak. Sedangkan dari sudut pembahagian pusaka ini sepatutnya disegerakan. Jangan sekali-sekali ditangguhkan. Sebab kita takut kalau ditangguhkan akan berlaku dipanggil memakan harta secara batil. Sebab harta si mati, bila dia mati, harta dia sepatutnya dipindah milik kepada waris-waris dia. Barulah waris-waris ini dia ada milik mutlak ke atas harta tersebut. Contohnya kalau tanah, pindah milik, barulah anak tu boleh usaha atas tanah tu. Tapi kalau tak dipindah milikkan, masih lagi dengan nama si mati, yang pertama kalau hasil tu nak bagi pada siapa? Tu persoalan dia. Jadi di sini saya ambil peluang menyeru kepada para pendengar dan juga yang mengikuti kursus ini ataupun bengkel ini, saya seru supaya bila berlaku saja kematian, kita ketepikan dahulu isu sentimental, perasaan dan sebagainya. Jangan main benda tu. Yang penting kita selesaikan hak si mati. Biar si mati tidak ada lagi ikatannya dengan orang yang telah yang masih hidup. Dia dah pergi dah. Jadi yang masih hidup ni kalau boleh, maksudnya harta dia dan sebagainya jangan dikelang-kabutkan lagi. Biarlah segala yang ditinggalkan itu dipindah milikkan kepada waris-warisnya. Baik, yang kedua kerana sikap acuh tak acuh lah ya. Acuh tak acuh ni kemungkinan si mati meninggalkan harta yang sedikit. Nak bagi pun rasa macam tak berbaloi lah ya, tak berbaloi.
Awalnya acuh tak acuh sebab mungkin pada peringkat awal, ni Ustaz ambil contoh lah ya, acuh tak acuh. Si mati-mati meninggalkan tanah 1 ekar tapi duduk dalam hutan. Jadi waris-waris kata nak bagi buat apa tanah dalam hutan, nak buat rumah tak boleh, jalan tak ada, semua tak ada. Faham tak anak-anak? Faham ya? Jadi masing-masing 1 ekar tanah pun buat acuh tak acuh je. Ya, sebab nak bagi pun dia kata tak ada nilai, tidak ada apa-apa. Tetapi tiba-tiba tanah itu diambil. Diambil jadi apa? Jadi lebuh raya. Jadi ECRL sebagai contoh. 1 ekar kerajaan bayar 1 juta. Ini sebagai contoh lah. Ya? Tapi pada masa itu dah 10 tahun anak si mati meninggalkan anak. Katakanlah 5 orang. 2 orang dah meninggal dah. Lepas si mati, anak dia pula mati. Kemudian anak yang mati ada anak tu pula mati. Tengok. Dah jadi berlapis. Kematian itu sudah berlapis. Ya? Jadi sikap acuh dan tak acuh ini akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan berlakunya munasakhat nanti. Pembahagian itu akan jadi berlapis. Kemudian ada juga kerana waris berjauhan, ya, sebab bila nak dibahagikan pusaka ini kena ada pertemuan lah. Tetapi sebenarnya kalau kita belajar tentang undang-undang pentadbiran harta pusaka, boleh je, tak ada masalah untuk kita selesaikan isu ni. Cuma kadang-kadang ni waris ni dia samalah di peringkat para pendengar ataupun saya sendiri. Memanglah kadang-kadang bila dengar nak bagi harta pusaka ni kita mari satu perasaan ya. Takut nanti kalau tak cukup waris ke nak pergi macam mana kaedah. Kadang-kadang kita kurang ilmu dari sudut pentadbiran ya. Sebab tu ini bukan iklan ya ataupun bukan kempen ya. Tapi kalau yang belajar faraid kalau boleh selepas selesai belajar faraid sama ada di peringkat diploma ataupun di peringkat ijazah sahaja muda, boleh ambil pula satu kursus elektif ya, yang Ustaz kendalikan, namanya pentadbiran harta pusaka ya. Okey, baik. Kemudian ada juga kes berebut pusaka yang menyebabkan harta pusaka itu jadi lambat. Contohnya bila mana suami meninggal, isteri mula nak harta sepencarian. Contoh yang mudah saya boleh bagi contoh ataupun yang ada yang kita berhadapan sekarang ini adalah harta yang ditinggalkan oleh Datuk Jamaluddin Jarji. Kesnya belum selesai. Dah berapa lama dah beliau meninggal dunia ya. Tapi itu pun tak mengejutkan, masih okey lagi. Ada lagi nanti kita tengok dekat bawah nanti. Kes yang mana harta pusaka diselesaikan bukan setahun, bukan 2 tahun, berapa tahun kita akan tengok nanti okey. Kemudian kerenah birokrasi kerenah birokrasi ni kadang-kadang nak surat kematian si mati dah mati 10 tahun dah, surat mati tak tahu dekat mana dah. Dia nak sama ada ada sijil kematian ataupun resip pengebumian ataupun apalah tanda-tanda secara dokumen yang menunjukkan bahawa orang ini betul-betul mati. Ini sebagai contoh saja. Baik. Okey. Jadi kita tengok lagi. Ini dia. Ini yang saya sebut tadi. Cuba kita tengok. Kerana sikap acuh tak acuh, kerana sikap sentimental value kita dan sebagainya, menyebabkan geran tanah 900,000. Ini berita ni pada tahun 2005 ya. Daripada tahun 2000 lagi sebenarnya. Yang dekat sini kalau tak silap ini adalah daripada surat khabar utusan Malaysia ya. Utusan Malaysia 900,000 geran. Geran ini masih atas nama siapa? Orang yang mati. Okey. Jadi cuba fikirkanlah geran-geran ini yang masih nama orang mati, dia tak dibahagikan, tiba-tiba waris dia yang sepatutnya dapat harta dia mati pula. Itu 2 lapis. Kemudian mati pula 3 lapis, mati pula waris yang lain pula. Jadi 4 lapis dan begitulah seterusnya. Dia akan berlapis-lapis ya. Okey. Baik, yang tadi saya sebut kerana berebut pusaka ataupun ada isu-isu pusaka bukan setahun tak dapat diselesaikan. Ini 50 tahun baru selesai kes tuntutan tanah pusaka. 50 tahun. Cuba para penonton dan juga para peserta fikir kalau 50 tahun ni, kalau seorang tu mati, kalau katakanlah sekarang ni tahun berapa? 2022. Bermakna orang itu mati tahun berapa? 1970 tahun 70 1970 ataupun 72. Dia mati 1972. Bermakna kalau dia mati tahun 1972
Kemudian sampai sekarang ni, berapa ramai lagi waris-waris dia yang dah mati? Tu pertanyaan dia. Jadi kita boleh nampak lah. Okey. Baik, seterusnya kita pergi sebab yang berikutnya. Kenapa terjadi munasakhat? Ni takdir. Seperti mana yang telah disebut tadi, diulang sekali lagi. Berlaku bukan kehendak manusia, bukan kerana dia nak tangguh-tangguh. Ini bukan makan masa bertahun-tahun, maksudnya dibiarkan pusaka tak diurus dan sebagainya. Tapi ini mungkin satu hari, tapi orang ni mati waktu pagi, yang berikutnya mati pada waktu petang. Seperti mana surat khabar tadilah, anaknya mati on the spot, 10 jam kemudian ayahnya turut mengikutinya, meninggalkan alam fana ini. Jadi yang banyaknya kemalangan jalan raya, wanita yang mati ketika bersalin. Macam mana tu? Wanita mati ketika bersalin, macam mana jadi munasakhat? Boleh tak buat gambaran? Okey. Dia mati kerana bersalin, dia lahir anak. Anak dia hidup masa tu. Wah, anak dia menangis, kokek. Ya tak? Anak dia menangis, tak lama kemudian anak dia pula mati. Berlaku tak macam tu? Jadi maksudnya yang perempuan yang bersalin ni, dia sebagai ibu. Anak yang dia lahirkan itu ada bahagian dia. Ada warisannya daripada ibunya yang meninggal. Anak ni pula hidup tak lama. 2-3 jam kemudian anak tu mati pula. Jadi automatically dia sudah jadi berlapis. Kerana wabak penyakit, ni memang depan mata lah anak-anak ataupun para peserta sekalian. Ini memang depan mata kita. Wabak penyakit, COVID-19. Boleh katakan bahawa ini ketika kita diserang dengan sangat hebat pada pertengahan 2020 dan juga di awal-awal tahun 2021, ketika wabak sangat mengganas, kita biasa bacalah, kadang isteri mati dulu, 2 minggu kemudian suami meninggal, ataupun suami meninggal kemudian isteri. Biasanya suami isteri lah, suami isteri yang meninggal. Okey, ataupun bencana banjir berlaku. Mungkin di negara kita tidak, tapi di tempat yang lain, tsunami, gempa bumi dan berbagai-bagai lagi lah. Ini kerana takdir. Ini adalah contoh-contoh lah yang dilaporkan. Ni dia. Kerana ini nahas kemalangan. Berapa yang mati ni, terbunuh. Ni dia. Berapa orang? 4 orang sekaligus. Semua daripada satu ahli keluarga. Ini yang paling sedih. Ini berlaku dekat dengan kawasan rumah saya, iaitulah namanya di Beluka Bukit. Beluka Bukit ni kawasan Hulu Terengganu, yang mana dia balik beraya, semua meninggal kecuali seorang. Semua meninggal kerana lemas. Boleh cek baliklah berita dia, orang Terengganu. Kemudian yang ni mati terperangkap dalam kebakaran. Jadi kematian seperti ini, bila kita tahu ada yang mati yang awal, mati yang terkemudian, maka automatically dia akan menjadi apa? Dia akan jadi munasakhat. Jadi faham jelas apa dia munasakhat? Faham jelas okey, saudara moderator lah yang angguk-angguk tu nak kena bagi nak bagi sikit supaya senang kalau tak bagi respon, saya rasa macam saya boleh tak faham Ustaz? Dipahami ataupun tidak. Jadi kita mengharapkan saudara Bashir lah akan angguk-angguk kepala walaupun tidak menjawab. Okey, seterusnya. Okey, jadi apa akibatnya? Akibatnya kita tengok dekat sini. Ini sebenarnya saya ambil, minta maaf, ini saya ambil daripada satu pembentangan orang lain. Dibuat contoh bagaimana berlakunya munasakhat. Siddiq Sigaraga mati tahun 1980. Dan Siddiq Sigaraga ini ada isteri, kemudian ada ibu. Ibu Siddiq Sigaraga mati kemudian tahun 1990. Kalau harta Siddiq Sigaraga tak beri lagi, ibunya mati pula tahun 1990. Maka dia dah jadi 2 lapis. Tak lama kemudian isterinya pula, Cikgu Murni pula mati tahun 1995. Ni sebagai contohlah. Okey. Jadi inilah akibatnya. Inilah kesannya. Ini yang terkini 2 hari yang lepas, yang lalu dalam wall FB saya, seorang peguam, dia kata dia tengah cek affidavit permohonan faraid yang mana kematiannya 47 lapis. 47 lapis. Si mati-mati. Ada mati yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. 47 orang. Macam mana nak bagi harta dia?
Banyak Tu Ustaz. dia. Jadi jangan main-main bab munasakhat ni. Walaupun kita nampak benda tu simple, tapi kalau dibiarkan kesannya sangat besar, dan kalau tak dibagikan harta pusaka, sebab itulah saya kesimpulan saya sendirilah ya. Sebab dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah SAW, dalam Al-Quran disebut wala taqulu amwalakum bainakum bil batil, ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratin, kan, antaradim minkum. Maksudnya jangan kita makan harta orang dengan cara yang batil. Makan dengan akad yang betul, itu sama ada dengan melalui perniagaan, dengan kita bekerja dan sebagainya. Jadi hak kita baru kita makan. Hak orang kita tak boleh makan. Kemudian dalam hadis Rasulullah, ya tak, ada seorang yang berdoa, tapi macam mana Allah Ta'ala nak terima doa dia kalau makanan yang dimakan itu haram, pakaian yang dia pakai adalah haram. Sebab itulah pandangan peribadi saya lah ya. Kita tengok isu-isu yang berkaitan dengan moral, berkaitan dengan kerosakan yang berlaku dalam masyarakat hari ini, ianya sangat rapat dengan kita kata kejahilan orang Islam itu sendiri dari sudut memakan harta tu. Kadang-kadang dia tak tahu bahawa harta yang dimakan itu adalah harta yang haram, terutamanya sebab faraid itu tidak dibahagikan. Ayahnya dah mati tahun 1950, meninggalkan tanah. Sepatutnya bahagian tu dibahagi-bahagi dah. Dan setiap warisnya dapat bahagian dia makan. Tapi tak, seorang je pegang tanah tu, dia usaha atas tanah tu. Boleh tak saya share satu pengalaman lah, tapi bukan pengalaman saya, pengalaman daripada Tok Guru kita lah ya, yang berbahagia Ustaz Wan Abdul Halim. Yang kita boleh gelar beliau ini sebagai Tok Guru Faraid lah kalau di negeri Terengganu. Jadi beliau pernah menjadi pegawai pusaka di unit atau bahagian pusaka kecil. Bahagian pusaka kecil, beliau adalah pegawai pusaka yang diberi amanah untuk membahagi pusaka. Dia kata pernah satu ketika ada datang seorang makcik, ada seorang wanita datang, orang dah tua lah dia datang, dia kata jumpa dengan pegawai pusaka. Saya tak pasti adakah cerita tu ada cerita dia sendiri ataupun pegawai pusaka yang lain. Jadi katanya makcik ini datang jumpa pegawai pusaka. Kata makcik ini, dia kata saya tak boleh tidur tuan. 2-3 malam ni saya tak boleh tidur. Dia kata kenapa makcik tak boleh tidur? Dia kata saya tak boleh tidur sebab saya mengingatkan bahawa ketika ayah saya meninggal dunia dulu, dia ada meninggalkan tanah, dan dah 10 tahun ataupun 15 tahun tanah tu dia dah mati, dia tinggalkan tanah tu. Saya tak dapat merasa pusaka tu. Faham tak? Maksudnya dia kalau tak silap dia ada 2 orang adik-beradik je. Dia ada abang dengan dia. Jadi tanah yang ayahnya tinggalkan itu abang dia ambil alih, dan dia tak dapat pun bahagian pusaka tu. Jadi makcik tu kata, saya rasa saya nak juga bahagian pusaka tu. Saya nak rasa juga harta ayah saya tu sebagai harta pusaka. Dah 15 tahun dah ayah saya meninggal, saya tak dapat pun makan harta pusaka. Jadi pegawai pusaka ni pegang kepala, ya Allah, macam mana saya nak selesai masalah? Sebab kalau nak bahagi pusaka, yang pertama, dia kena ada permohonan untuk buat pembahagian. Itu yang pertama. Yang kedua, kena datangkan bukti-bukti untuk buat pembahagian tadi, kan. Ikut undang-undang kita, kena ada sijil mati, isi mati, kena ada salinan penyata harta tu, geran, tanah dan sebagainya, apa yang ditinggalkan oleh si mati. Ada pemohon untuk membuat pembahagian, ada waris-waris dia. Jadi dia fikir, dia kata macam mana ni, nak bagi tak boleh sebab, tapi makcik mari sakit kepala, pegang kepala. Saya tidur 2-3 malam duk fikir, tak boleh tidur sebab saya rasa ralak sangat, terkilang sangat, tak dapat makan harta pusaka ayah saya. Maka Allah Ta'ala bagi ilham dekat pegawai ni tanya kepada makcik. Dia kata, makcik, saya nak tanya sikit je sebelum saya nak selesai makcik ni. Gini makcik, abang makcik yang makan harta makcik tu ada anak tak? Bukan, abang makcik yang makan harta pusaka tu sejak 15 tahun yang lepas tu, dia ni sihat tak hidup dia? Makcik tu kata, dia tu adalah penyakit, penyakit kencing manis ada, buah pinggang ada, darah tinggi ada, penyakit biasa. Sehingga kan dia kata kalau kencing manis tu sampai ke
merebak lah, agak teruk lah dia kena. Oh, pegawai pusaka ni, dia dapat idea, Allah Ta'ala bagi idea kat dia. Kemudian dia kata, makcik pula, kalau makcik lah datang jumpa saya ni, macam mana makcik sihat ke tak? Makcik tu jawab, saya Alhamdulillah Tuan. Allah Ta'ala bagi tak ada kencing manis, tak ada kata penyakit yang berat-berat, tak ada. Sakit biasa adalah, tapi yang berat-berat, kita kata darah tinggi, berat-berat, kencing manis pun tak ada. Oh, bagus tu makcik, Masya Allah. Anak-anak pula, ada tak? Abang tu ada anak-anak? Oh, ada anak dia. Dan anak dia kerja apa? Oh, anak dia tak jadi. Anak kepada abang saya, anak saudara saya semua tak jadi. Ada orang masuk apa? Masuk pusat pemulihan ada, yang duduk di kampung tu pun merata tak tahu arah tujuan. Oh, gitu. Makcik pula ada anak dah? Makcik kata, Alhamdulillah saya ada anak. Dan anak makcik macam mana? Oh, anak saya Alhamdulillah. Ada yang jadi cikgu, ada yang jadi pegawai takbir kerajaan, ada yang jadi jurutera. Alhamdulillah, semua berjaya. Lepas tu, dia dah dapat idea ni, dia kata, makcik, tengoklah, dia kata. Cuba makcik tengok. Itu sebenarnya datang daripada mana tu? Faham tak? Faham tak para penonton, para pendengar dan juga anak-anak sekalian? Faham tak apa yang cuba dibangkitkan oleh pegawai pusaka tadi? Dia kata, itulah makcik, makcik bersyukurlah, sebab makcik tidak makan harta yang batil. Allah Ta'ala bagi kesihatan, Allah Ta'ala bagi anak-anak yang baik, anak-anak yang bagus. Sebaliknya, bila mana orang tu makan benda yang tak betul, apa yang berlaku kepada dia? Walaupun dia dapat duit banyak, dapat harta pusaka tak bagi ke orang lain, dapat duit banyak. Makcik ni pun, oh, ya sungguh. Dia baru main fikir. Makcik tu baru main fikir, oh ya sungguh. Jadi makcik tu balik rumah. Balik rumah 2-3 hari mari pula. 2-3 hari kemudian tu mari pula makcik tadi. Makcik tu kata, jumpa pula pegawai pusaka tadi, makcik tu kata pula, dia kata, tuan saya tak boleh tidur 2-3 malam pula lepas balik dengar cerita tuan. Kenapa tak boleh tidur pula? Nak juga ke harta pusaka tu? Tak. Bukan macam tu maksud saya. Saya rasa betul apa yang tuan cakap dan saya tak rela abang saya makan harta haram selama-lamanya dalam hidup dia. Saya tak rela dia makan haram sebab nampak dah kesan dunia tu, nampak dah. Jadi saya rasa saya nak selesai kot harta ni. Saya nak ajak dia mari, saya nak tanazul. Saya nak bagi bahagian saya tu, hamu nak sangat ambil lah harta tu. Saya reda, saya halalkan harta tu pada dia. Oh, Alhamdulillah. 2-3 hari kemudian dia datang dengan abang dia, sign surat, pindah milik. Pindah milik maksudnya daripada ayah dia sepatutnya turun dia 2 orang. Makcik tu sign surat, kata saya tak nak pada harta ni. Jadi pegawai tu pun senang. Buat keluar surat perintah pembahagian, tanah itu diberi kepada abangnya sahaja. Apa yang saya cuba sampaikan kat sini ialah kepada para pendengar, kepada para peserta, anak-anak yang ada bersama dengan saya pada malam ni, kalau kita dapati ada harta waris kita lah, atuk kita dan sebagainya yang tak dibahagikan, balik tu selesaikanlah. Ajak sama-sama selesaikan dengan cara yang baik. Jangan biarkan saudara mara kita, kaum kerabat kita, waris kita makan harta dengan cara yang batil. Sebab kesannya para pendengar sekalian, dia bukan, memang akan berlaku depan mata kesan dia. Sebab itulah kalau bersama dengan kawan-kawan yang dalam bidang ni, kita dapati masalah-masalah yang ada pada hari ini, sedikit sebanyak dia ada sebenarnya yang berkaitan dengan apa? Dengan urusan harta pusaka orang Islam yang tak dibahagikan. Baik. Jadi bila berlaku kematian berlapis macam ni, apa yang perlu kita buat? Pertama, kita kena cari, dapatkan fakta kes secara terperinci. Maksudnya kita kena, ini sekiranya dalam kalangan anak-anak ni akan datang bekerja sebagai pegawai bomba. Ini contoh je lah, ataupun bahagian-bahagian yang berkaitan lah, pegawai bomba, JPA, Jabatan Pertahanan Awam. Biasanya kalau berlaku kemalangan, siapa yang sampai dulu tempat kemalangan? Bomba, JPA, ambulans, polis. Jadi orang-orang ni, pegawai-pegawai, kalau kita lah yang terlibat, kita jadi kerani ke apa sekalipun, bila kita tahu kita berada dalam tu, tolong bantu ahli keluarga ini, catatkan. Kalau kata ahli bomba dia pergi tengok tu, kalau ada yang mati dahulu, catatkan si A ni mati dahulu, kemudian yang ini mati kemudian, yang ini mati di hospital.
Sebab ini akan akan berkaitan dengan dengan pembahagian pusaka secara munasakhat tadi, ya. Jadi waris senang mudah nak dapatkan fakta kes dengan lebih terperinci. Yang kedua, kita kena tahu kedudukan waris, ya. Kedudukan waris maksudnya hubungan waris dengan si mati. Nanti sikit lagi kita akan terangkan lebih lanjut dalam tamsilan-tamsilan atau dalam contoh-contoh yang kita bawakan nanti, ya. Kita bawakan contohnya dalam kematian pertama dia adalah isteri, tetapi bila berlaku kematian yang kedua dia tak jadi isteri dah, dia akan berpangkat ibu kepada si mati yang kedua. Nampak tak? Tak apa. Jangan tergesa-gesa akan sampai ke peringkat tu. Jadi maksudnya kita faham kedudukan waris. Ada si mati, ada suami ataupun isteri kepada si mati. Ada anak-anak, bawahnya dipanggil apa? Cucu. Cucu mana yang berhak dapat harta pusaka? Kalau dalam kita belajar asas faraid, kita panggil al-warisuna minar rijal, al-warisat minan nisa. Kita ada sebelum itu kita ada asbab al-irsi, sebab-sebab perwarisan, ya. Sebab perwarisan kerana perkahwinan. Yang kedua kerana apa? Kerana kelahiran. Sama ada kelahiran secara langsung ataupun secara tidak langsung. Yang ketiga walak, tapi walak tak berlaku pada masa sekarang, itulah pembebasan hamba. Jadi perkahwinan dia tak ada masalah. Kalau suami meninggal, isteri dapat harta. Kalau isteri meninggal, suami akan dapat harta. Tetapi dalam bab kelahiran, ya. Jadi kita kena kenal waris yang di bawah, dipanggil furuk. Furuk, anak cucu. Cucu siapa yang dapat? Cucu daripada anak lelaki, sama ada lelaki ataupun perempuan. Cicit mana yang dapat? Cicit daripada cucu lelaki, daripada anak lelaki baru dapat harta. Jadi kalau cucu daripada anak perempuan, dia tak dapat harta pusaka si mati, dia tak panggil waris, dia panggil zawil arham. Kemudian yang di atas dipanggil usul, ibu ayah si mati. Kemudian datuk, datuk lelaki, siapa yang dapat harta? Datuk daripada sebelah lelaki saja, ayah kepada ayah si mati, itu dapat harta. Tapi kalau ayah kepada mak si mati tak dapat. Tetapi kalau nenek pula, nenek yang peringkat pertama semua dapat. Mak ataupun ibu kepada ayah si mati, ibu kepada ibu si mati, dua-dua dapat harta. Tapi bila naik semakin ke atas, anak-anak, dia akan berlaku kat situ ada nenek yang tak dapat harta pusaka. Yang tu kena rujuk balik dalam bab asas ilmu faraid. Jadi kedudukan rajah ni, kedudukan waris ni, kita memang duduk dalam kepala. Kita kena duduk dalam kepala. Dan bila kita nak jawab soalan pun, kita jawab berdasarkan hubungan waris dengan si mati. Baru ni Ustaz ada satu soalan. Soalan dia senang je. Dia kata, Linda, ayahnya mati. Maksudnya Linda ni anak kepada seseorang lah, ayah dia mati. Kemudian ayahnya meninggalkan kebun. Okey. Bila kebun itu diusahakan oleh abangnya. Kemudian ayah dia ni ada 2 orang isteri. Isteri yang pertama ada 3 orang anak, isteri yang kedua ada 3 orang anak. Jadi isteri yang pertama dah matilah. Okey, dah mati. Maka dia kata, siapa yang dapat harta pusaka si mati ni Ustaz? Ibu dengan adik-beradik. Jadi mari kita pening kepala. Ibu dengan adik-beradik mari mana pula? Ibu si mati tak ada sebut pun, sebab sepatutnya si mati. Kemudian ada isteri. Maksudnya hubungan waris dengan si mati, isteri lah, apa ibu pula. Jadi maksud ibu dekat sini, ramai orang salah faham ialah dia tengok dalam apa? Dalam senarai waris yang sama. Sebab isteri itu mak kepada anak-anak tu kan. Jadi mak tu ibulah. Anak-anak tu dipanggil adik-beradik. Sebab kalau kita salah bagi maklumat itu akan menyebabkan orang yang menerangkan kedudukan pusaka itu akan juga menjawab dalam keadaan yang salah. Jadi kena tahu ataupun kita boleh bina rajah kedudukan waris. Yang ketiga, kena tentukanlah siapa si mati yang pertama, kemudian waris-warisnya, kemudian bahagian setiap waris tadi. Jadi kita kena ingatlah dalam asal ataupun dalam asas ilmu faraid, perwarisan ada 2 jenis. Perwarisan dengan kadar, perwarisan dengan taksib, ataupun menerima baki selepas diambil oleh yang mendapat kadar. Contohnya katakanlah si mati meninggalkan suami, meninggalkan anak lelaki. Suami dapat 1/4, itu kadar. Anak lelaki menjadi asabah, itu kita panggil tidak ada kadar.
dia menjadi taksib. Jadi kita kena tentukan. Yang pertama, si mati waris dia dulu. Siapa yang dapat kadar, siapa yang menjadi asabah. Kalau tak ada asabah pun, maksudnya yang dapat kadar sajalah. Siapa yang dapat kadarnya. Berapa kadarnya? Tu kena dalam asas ilmu faraid lah. Kita ada 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 dan juga 1/6. Dan melalui ijtihad ada 1/6 baki. Jadi yang tu insya-Allah, kalau katakanlah yang ada di sini yang bersama dengan kita tak biasa dengan ilmu faraid, lepas ini insya-Allah kita cuba buka buku, belajar juga ilmu faraid. Ni sebab nak buat munasakhat dia memang kena melalui asas ilmu faraid. Kita kena bina, kita kena pandai dulu buat atau menyelesaikan masalah. Kalau tak pandai selesai masalah pun kita kena tahu dulu siapa waris. Sebab dalam ilmu faraid ni mudah je. Ilmu faraid ini adalah ilmu untuk mengetahui siapa waris, siapa bukan waris, qadar setiap waris yang berhak dapat harta pusaka daripada si mati yang mati tadi, kemudian kaedah penyelesaiannya, selepas kita selesai, kita sampaikan bahagian itu kepada waris-warisnya. Mudah kan? Itu saja sebenarnya ilmu faraid ni. Cuma dia ada tajuk-tajuk yang mana perlu kita selesaikan ataupun kita habiskan untuk kita memahami secara keseluruhannya. Jadi ilmu faraid ini bukan setakat kita kata dia ada kerangka dia, baik. Kemudian seterusnya barulah kita buat pembahagian secara munasakhat. Ni insya-Allah baru kita nak masuk kepada munasakhat. Kita akan buat pembahagian. Baik. Macam mana kita nak bagi munasakhat ni? Jadi sebelum kita nak bagi munasakhat ni, kita kena tengok keadaan dulu. Keadaan dulu. Munasakhat ni maksudnya apa? Kita ada si mati yang pertama, ada waris-waris dia. Kemudian selepas itu warisnya pula yang meninggal. Jadi istiqra' ni maksudnya para ulama bila dia selesaikan kes demi kes. Setiap kes faraid itu dia buat kesimpulan, munasakhat ini dia ada 3 keadaan saja. Keadaan yang pertama ialah ada si mati. Kemudian ada warisnya. Kemudian waris kepada si mati itu mati. Waris yang kedua, faham tak waris yang kedua? Okey, nanti sikit lagi kita ada contoh. Okey. Jadi waris si mati yang kedua adalah waris yang sama dengan si mati yang pertama tadi, dan bahagian mereka tidak berbeza. Bahagian faraid mereka itu tidak berbeza dengan yang pertama tadi. Okey, apa contohnya? Contohnya dia kata gini. Si mati yang pertama meninggalkan adik-beradik kandung, saudara kandung, lelaki dan juga perempuan. Jadi sepatutnya harta pusaka bagilah sama mereka kan? Bila dia mati, bagi adik-beradik tadi. Sebelum harta pusaka itu dibahagikan, tiba-tiba salah seorang daripada adik-beradik tadi mati pula. Mati yang kedua. Okey, supaya para peserta boleh nampak dengan lebih jelas, ini contoh keadaan yang pertama. Jadi dia kata si mati yang pertama, contohnya nama Ahmad lah. Ahmad mati, meninggalkan SLIB ni saudara lelaki kandung lah, seibu sebapa. Saudara lelaki seibu sebapa. Jadi dia ada 4 orang. 2 orang adik-beradik lelaki kandung, 2 orang adik-beradik perempuan kandung. Jelas ke? Jelas? Okey, jelas. Baik. Macam mana kita nak bagi pusaka? Kalau ada adik-beradik lelaki kandung macam ni dan juga adik-beradik perempuan macam ni, kita tak bagi mereka dengan qadar yang tertentu. Mereka semua akan dapat semua harta si mati. Semua harta Ahmad ini akan diberi kepada mereka, diserah kepada 4 orang ini. Cuma kaedah pembahagiannya, seperti mana dalam surah An-Nisa ayat 176. Inimru'un halaka laisa lahu waladun. Walahu akhun au ukhtun fa lizzakari mislu hadil unsayain. Maksudnya kalau seseorang itu mati dan dia tidak ada anak dan dia cuma ada saudara-saudara lelaki ataupun perempuan, maka mereka akan dapat yang lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Okey. Dan juga ayat yang berkaitan dengan anak tu, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadil
unsayain. Allah Ta'ala telah wasiatkan mengenai anak-anak kamu yang lelaki dapat 2 bahagian berbanding dengan yang perempuan dapat 1 bahagian. Jadi anak-anak sekalian, kalau dalam masalah ini saudara lelaki ada 2 orang, saudara perempuan ada 2 orang, kita akan bagikan yang lelaki ini berapa? 2 bahagian, yang perempuan akan dapat 1 bahagian. Ya. Kemudian sebelum harta ni dibagikan macam ni, ya, tiba-tiba saudara lelaki salah seorang daripada mereka ni mati pula. Yang ni mati pula. Ya, katakanlah Ahmad ni dia ada apa tu nama dia, Abdullah, ya, Ismail, kemudian dekat sini Rahimah, ya, sini nama Safiah, ya. Tiba-tiba Abdullah ini meninggal pula, ya. Abdullah ini meninggal pula. Yang apa tu saya buat dalam kurungan ini menunjukkan bahawa yang ini meninggal dunia, ya, mati. Bila mati, oleh kerana harta Ahmad ni belum dibahagikan lagi, macam mana kita nak bahagi? Kita tak perlu buat 2 langkah kerja. Sebab apa? Sebab si mati yang kedua ini, meninggalkan warisnya sama dengan waris si mati yang pertama. Betul tak? Si mati yang pertama siapa? Ahmad mati, tinggal Abdullah, tinggal Ismail, tinggal Rahimah, tinggal Safiah. Ini contoh lah, ya. Okey. Kalau Ustaz salah sebut nama pun apa tu jangan marah. Cuma contoh saja. Tiba-tiba Abdullah mati pula. Jadi yang 3 orang ni dia adalah waris kepada Ahmad dan mereka juga waris kepada Abdullah. Waris yang sama, ya. Jadi harta Abdullah ini tak perlu kita bagi dulu kepada 4 orang, kemudian daripada sini pula kita pecahkan pula harta dia untuk 3 orang. Kita anggap bahawa seumpama 2 orang ni mati sekaligus. Kita bahagi berapa bahagian? Kita bahagi 4 saja. Kenapa 4? Seorang saudara lelaki dapat 2 bahagian dan 2 orang saudara perempuan tadi akan dapat 1. Sepatutnya bagi 6. Betul tak? Tapi sekarang kita tak bagi 6. Kita bagi berapa? Kita bagi 4 saja. Kita bagi 4 saja. Kalau Ustaz buat dalam bentuk ni lah, dalam bentuk angka. Contohnya, si mati meninggalkan RM12,000. RM12,000. Ya? Ahmad mati meninggalkan RM12,000. Jadi RM12,000 ini yang apa tu Abdullah dia akan dapat RM4,000. Kemudian Ismail dapat RM4,000. Rahimah dapat RM2,000, ya, sebab dia yang ini 2 kali sekali ganda. Yang ni RM2,000. Jadi sebab itulah yang lelaki dapat RM4,000, ya, yang perempuan dapat RM2,000. Kemudian Safiah juga dapat RM2,000. Ya. Ini sebagai contoh. Baik. Apabila Ismail ni mati, sekarang ni harta tadi RM12,000 tadi sepatutnya bahagi dengan 6. Sekarang ni tak perlu lagi dibahagi dengan 6, kita bahagi dengan berapa? Kita bahagi dengan 4 saja. 12 bagi 4 berapa? Anak-anak ataupun peserta yang ada dekat sini? 12 bagi dengan 4? 3. Baik, 3. Okey, 3,000. Bermakna yang ini, yang 2 bahagian ni dia akan dapat 6,000. Betul? Yang ini akan dapat 3,000, yang ini akan dapat 3,000. 6 campur 3 campur 3, 12,000. Betul tak? Betul? Betul tak? Betul, eh? Okey. Okey, baik. Yang ni memang kita tak perlu buat munasakat. Macam mana kalau kita buat munasakat? Buat munasakat ni sebagai contoh lah, ya. Ni sebagai contoh. Kalau kita nak buat munasakat. Okey. Si mati meninggalkan 12,000. Bahagi dengan 6, 2,000. Okey. 2,000. Yang ini akan dapat 4,000. Yang ini dapat 2. Yang ini dapat 2. Betul? Yang ini ada 4,000. Betul? Faham tak maksud Ustaz? Betul. Tak faham? Faham Ustaz. Tak faham? Faham ke tak faham? Faham. Okay. Kalau kita nak bagi secara munasakat ni, munasakat maksudnya kita bagi lapisan yang pertama, kemudian lepas itu kita bagi lapisan yang kedua. Jadi lapisan yang pertama kita bagi semua sekali. 12,000 kita bagi dengan 6. Ini namanya Abdullah dapat 4,000. Ismail dapat 4,000. Rahimah dapat 2,000. Safiah dapat 2,000. Kemudian tiba-tiba si Abdullah meninggal dunia. Dia ada 4,000 kan? 4,000 dia ni nak bagi berapa?
Nak bagi kepada apa? Nak bagi kepada Ismail, Rahimah dan juga Safiah. Ismail dapat 2 bahagian, Rahimah dapat 1 bahagian, Safiah dapat 1 bahagian. 2 campur 1, 3 campur 1, 4. Dia ada 4,000. Bahagi dengan 4 berapa? Bagi dengan 4 berapa? 1,000 lah. So 1,000 untuk satu saham. Kemudian yang ni 2 bahagian, bermakna daripada harta Abdullah ini, Ismail dapat 2,000, Rahimah dapat 1,000 tambah, Safiah dapat 1,000 tambah. Hak asalnya Ismail dah ada 4,000. Tambah pula dengan bila mana si Abdullah mati, si Ismail ni dan harta Abdullah ni 2,000 ni tambah pula ke dia 2,000. 4 campur 2, 6. Betul tak? Yang ini 2 campur 1, 3. 2 campur 1 jadi 3. Sama tak kalau kita terus bagi 12 bagi 4, Ismail 2 kali dengan 3 dapat 6,000. Kemudian Rahimah ni 1 kali 3, 3,000. Yang Safiah ini dia juga 1 kali 3, 3,000. Sama tak? Sama, Ustaz. Sama. Okey, baik. Ustaz sebenarnya tak puas hati lagi ni, sebab kita duduk di atas angin. Kalau kita boleh melukis, dia akan lagi lebih jelas lah, kalau tak faham nak suruh Ustaz lukis, Ustaz akan matikan ni, Ustaz akan matikan yang ni, Ustaz akan cuba buat slide yang kedua. Tapi kalau rasa semua dah okey, Ustaz akan pergi kepada contoh yang berikutnya lah, contoh yang berikutnya. Okey, baik, contoh yang berikutnya, keadaan, contoh kedua, keadaan 1. Tadi si mati meninggalkan siapa? 2 saudara lelaki kandung, 2 saudara perempuan kandung. Katakanlah si mati seorang lelaki meninggalkan isteri, meninggalkan seorang anak lelaki, meninggalkan 2 orang anak perempuan. 2 orang anak perempuan. Okey. Jadi suami ni bila dia dah mati, harta dia nak dibagi macam mana? Isteri dapat 1/8, anak lelaki dan juga anak perempuan akan dapat asabah lah, baki. Baki. Baik anak-anak dan juga peserta sekalian, 1/8 ni isteri dapat 1/8 sebab suami meninggalkan anak lah. Suami yang mati ini meninggalkan anak. Okey. Baik, jadi kalau kita nak bagi 1/8 masalah daripada 8, 1/8 daripada 8 1 bahagian. Kemudian kita ada 7 bahagian untuk anak lelaki dan juga anak perempuan. 7 bahagian ni macam mana kita nak bagi kepada anak lelaki dan juga anak perempuan? Walaupun mengantuk, walaupun rasa boring sebab ni dah start matematik ni, harap bersabar. 7 bahagian ini, macam mana kita nak bagikan kepada anak lelaki dan anak perempuan, supaya mereka dapat lizzakari mislu hadzil unsayain. Untuk anak lelaki dapat 2 bahagian berbanding dengan anak perempuan 1 bahagian. Jadi di sini kita kata anak lelaki 2, anak perempuan 1, 1. 2 campur 1, 3 campur 1, 4. Bermakna 7 kena bahagi dengan 4. 7 tak boleh bahagi dengan 4, kita kalikanlah, kita kalikan dengan 4. Jadi oleh kerana 7 ini daripada 8, maka bila kita nak kalikan 7 dengan 4, di sini juga kita kena kalikan dengan 4. 8 kali 4 berapa? 32. 32. 1/8 daripada 32 berapa? 32 bagi 8 berapa? 4. Betul tak? 4 bahagian. Okey. Kemudian yang lelaki 32 ni tolak dengan 4, 28. 28 bahagi dengan 4, 7. Orang lelaki dapat 2 bahagian. 7 kali 2, 14. Yang perempuan setiap seorang akan dapat 7 bahagian. Betul tak yang lelaki dapat sekali ganda berbanding dengan perempuan? Betul tak? Betul, Ustaz. Betul ya? Okey. Kalau kita campur balik, kita tutup. 32 kita campur. 4 campur dengan 14 berapa? 4 campur dengan 14? 18. 18. 18. Okey, 18 campur dengan 14? 32. 32. Betul lah tu. Maksudnya jawapan kita betul. Jawapan bila kita campur semua sekali ni, kadar saham, isteri dapat 4 saham, anak lelaki 14, anak perempuan 7, yang seorang lagi dapat 7, bila campur semua saham mereka, dia jadi 32, maka jawapannya adalah tepat dan juga betul. Itu adalah kaedah pengiraan faraid lah. Okey, baik. Kemudian sepatutnya bagi faraid macam ni. Sepatutnya kita bagi, tiba-tiba sebelum nak bagi macam ni, isterinya pula meninggal. Ayah meninggal, suami meninggal, tiba-tiba isteri pula meninggal. Bila isteri meninggal, inilah anak isteri tersebut, seorang anak lelaki dan juga 2 anak perempuan.
sama tak? Waris kepada si mati yang kedua sama tak dengan waris si mati yang pertama? Sama. Sama. Ya. Bila sama, tak perlu dah 4 bahagian ini kita pecah pula anak lelaki dapat 2, 1, 1. Tak perlu dah. Tak perlu tak perlu. Maksudnya kita cuma ambil bahagian anak lelaki saja. Apa dia bila dia mati, apa dia bahagian anak lelaki? Bahagian anak lelaki ialah 2, bahagian anak perempuan ialah 1, 1. Jadi harta dibahagi saja 4 bahagian. Terus saja bagi. Tak perlu dah kita buat munasakhat. Jadi keadaan yang pertama, maksudnya dia berlaku kematian berlapis, tetapi keadaan yang pertama ini tidak mewajibkan kita ataupun tidak perlu kepada kita untuk melaksanakan munasakhat ataupun membuat kiraan berlapis. Tak perlu, tak payah. Kalau kita dapati orang tanya kita, seorang suami mati tinggal isteri, anak lelaki, anak perempuan contohnya, macam dalam masalah ni. Kemudian isteri mati pula ustaz. Anak sama je anak dia juga. Anak tu je. Kita kata kalau gitu bagi saja harta dua orang tu, harta isteri, harta suami tu bagi saja kepada anak lelaki dan juga anak perempuan. Tak perlu kita buat munasakhat. Kita tak perlu buat munasakhat. Okey. Itu adalah keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, ini keadaan munasakhat dulu. Lepas ini baru kita tengok kaedah pengiraan munasakhat. Okey, ini keadaan dulu. Keadaan yang kedua ialah waris si mati yang kedua adalah orang yang sama. Macam tadi juga. Tetapi harta yang diperolehi itu, maksudnya qada yang diperolehi itu berbeza daripada dia mewarisi daripada yang pertama. Kalau kita tengok tadi dalam masalah yang pertama, si mati meninggalkan 4 orang adik-beradik kan, 2 lelaki, 2 perempuan. Yang adik-beradik tu semuanya asabah, lizzakari mislu hadil unsayain. Contoh yang kedua, suami mati meninggalkan isteri mati pula meninggalkan anak. Jadi anak ini kepada waris yang pertama dia terima lizzakari mislu hadil unsayain. Yang bila mak dia mati, isteri tu mati, anak-anak ini pun menerima lizzakari mislu hadil unsayain. Maksudnya qada yang sama. Tetapi berlainan dalam keadaan yang kedua. Di mana dia dengan waris yang pertama tadi, dia terima qada yang lain. Dengan waris yang kedua, dia terima qada yang lain. Apa misalnya? Misalnya seperti dia meninggalkan isteri, 2 orang anak lelaki dan juga seorang anak perempuan. Kemudian anak lelaki itu meninggal dunia. Anak lelaki tadi meninggal dunia. Kalau tadi isteri yang mati, kalau isteri yang mati tak ada masalah sebab semuanya anak-anak sama. Tetapi sekarang ni terbalik. Yang mati ialah anak. Macam mana? Anak bila mati, dia akan berubah. Tengok sini. Tengok sini. Ini contoh. Seorang mati. Tinggal isteri, tinggal anak lelaki dan juga anak perempuan. Isteri dapat berapa? 1/8. Macam tadilah Anak lelaki, anak perempuan akan dapat asabah ataupun baki. 7/8 lagi diberi kepada anak lelaki dan juga anak perempuan. Ini adalah kita panggil kematian yang pertama lah. Jadi asal masalahnya 8, ini dapat 1, ini dapat berapa? 7. Betul tak? Asalnya 8, tapi ustaz tak buat sebab di kolom dia banyak sangat. Jadi minta maaf lah ustaz nak kira cepat saja ni. Nak kira cepat. Jadi asalnya 8, yang ni 1, yang ni dapat 7. 7 kita nak bagi berapa anak-anak? Ataupun peserta yang ada dekat sini. Kemungkinan ada peserta yang lain. Okey. 7 ni kita nak bagi berapa? Kita nak bagi anak lelaki 2 bahagian, setiap seorang, anak perempuan 1 bahagian. 2 campur 2, 4 campur 1, 5. Kita nak bagi 5. 7 boleh bagi dengan 5 ke tidak? Tak boleh. Bila tak boleh, maka 7 ini kita 5 ini kita kalikan dengan 8. 7 kali 5, 7 ini kita kali dengan 5, maksudnya bahagian yang berhak diterima oleh waris tadi. Jadi bila 7 ini berasal daripada 8 ini, kita automatically 8 ini kita kali dengan 5. Jadi jawapannya berapa? 40 lah. Betul tak? 40 40. Okey, 40 Okey, 1/8 daripada 40 adalah 5. 5 kali 8 40, betul tak? 1/8 daripada 40 adalah 5. Lebih lagi berapa? 35. 35 bahagi 5 berapa? 7 Ustaz. 7. Okey, anak lelaki dapat berapa bahagian? 2. 2 bahagian. 7 kali 2? 14. 14. Jadi anak lelaki setiap seorang akan dapat 14. Anak perempuan 1 bahagian dapat
7. Kalau tak percaya, cuba campur 5 campur 14 campur 14 campur 7, dia akan jadi 40. Kalau para peserta campur ni, saham ni 5, 14, 14, 7 ni kita campurkan, keluar natijahnya ataupun lain daripada angka 40, maka salah kiraan kita. Kiraan kita akan jadi salah. Jadi kalau kita campurkan memang betul, maka betul lah jawapan kita. Jadi inilah yang kita kaedah kita bahagikan kepada waris ataupun kepada si mati yang pertama. Tapi sebelum bagi harta macam ni kepada si mati yang pertama, tiba-tiba anak dia pula mati. Anak lelakinya, salah seorang daripada anak lelaki warisnya ini mati. Jadi macam mana kita nak buat? Yang ditinggalkan kepada waris yang pertama, waris pertama pula. Si mati yang pertama, dia meninggalkan waris dia isteri dia. Kemudian anak lelaki, anak perempuan. Bila anak lelaki ini mati, isteri ni hubungan dia dengan anak lelaki ni apa dia? Faham tak? Okey, contohlah Ustaz nak bagi nama. Okey, isteri ini nama Sabariah. Yang mati adalah Sabri. Isteri ini namanya Sabariah. Yang lelaki nama Ahmad, seorang. Yang kedua namanya Muhammad. Yang anak perempuan nama Aminah. Tolong ingatkan ya, takut Ustaz terlupa sebut jadi terlupa. Okey, Sabariah. Okey. Kemudian Ahmad meninggal. Okey, baik. Jadi Sabariah dengan Ahmad ni kan meninggal. Sabariah ni adalah waris kepada Ahmad. Sebab dia bila dia mati, waris kepada yang pertama ini adalah waris. Tapi adakah ini juga kita kata isteri kepada Ahmad? Sabariah ni isteri kepada Ahmad? Tak. Sabariah dengan Ahmad ni jadi apa? Ibu. Tu dia. Tu yang saya nak. Tu dia. Itu yang kita nak dalam faraid. Kita tengok hubungan dengan si mati. Jadi bila Ahmad mati, dia tinggalkan waris. Warisnya adalah seorang perempuan. Perempuan ni adalah sebenarnya isteri kepada si mati yang pertama. Sabariah isteri kepada Sabri. Tapi kepada Ahmad, dia bukan isteri Ahmad. Dia adalah ibu kepada Ahmad. Baik. Ahmad. Kemudian ada Muhammad ada sini. Ke nama apa? Muhammad. Tak ingat dah tadi. Muhammad. Ustaz. Muhammad. Okey. Ni Ahmad, ni Muhammad. Muhammad dengan Sabri, dia adalah anak lelaki. Tetapi Muhammad dengan Ahmad, apa hubungan dia? Adik-beradik kandung. Okey. Yang perempuan Aminah dengan apa? Dengan Sabri. Aminah dengan Sabri, hubungannya ialah ayah kan? Ayah kandung. Ini adalah anak perempuan. Tapi Aminah dengan Ahmad hubungannya apa? Adik-beradik perempuan. Sebab itulah dia akan bertukar. Dia tidak lagi jadi seperti yang pertama. Nampak tak perbezaan keadaan yang pertama dengan keadaan yang kedua, para peserta sekalian? Nampak tak? Nampak ya? Maksudnya kalau dalam apa tu halah al-ula ataupun keadaan yang pertama, waris si mati yang kedua itu sama. Dia tidak berubah. Kalau anak lelaki, kalau saudara kandung lah, dia tak berubah. Sebab itulah bahagian pusaka mereka tidak berubah. Tetapi dalam keadaan yang kedua ini, walaupun dia tidak ada waris yang lain, waris yang sama saja, tetapi keadaannya telah berubah, di mana hubungan apa tu waris dengan si mati ini bukan seperti hubungan dengan si mati yang pertama. Kalau dengan waris ni, waris kepada si mati yang pertama, dia adalah isteri, dia dengan si mati yang kedua jadi ibu. Kalau dekat sini, dia dengan si mati yang pertama adalah anak lelaki, tetapi sebagai waris yang kedua di sini, dia adalah saudara lelaki seibu sebapa, saudara lelaki kandung. Kalau dia dengan waris, si mati yang pertama adalah anak perempuan, tetapi dengan si mati yang kedua, dia menjadi saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu sebapa. Nampak tak perubahan tu? Nampak Boleh okey, baik. Sebab itulah mereka dapat qada yang berlainan. Tak sama lagi kalau isteri qada 1/8, tapi di sini bila jadi ibu, qada yang berhak diterima oleh ibu adalah 1/6. Manakala yang lelaki yang saudara kandung ini samalah dia adalah asabah. Dia adalah asabah. Jadi asal masalahnya akan jadi apa? Jadi 6 lah. 1/6 daripada 6 ialah 1 dan lebih lagi berapa? Lebih lagi 5 bahagian
5 bahagian nak dibahagikan kepada saudara kandung lelaki dengan saudara kandung perempuan. Saudara lelaki kandung, saudara perempuan kandung. Okey, 5 ni nak dibahagi dengan berapa? Wahai anak-anak dan juga peserta sekalian yang boleh jawab. Nak dibahagi dengan berapa? Lizzakari mislu haddil unsayain. Maksudnya yang lelaki dapat 2 bahagian, yang perempuan dapat 1 bahagian. Maksudnya 5 ni kena bahagi dengan berapa? Kena bahagi dengan 3. 5 boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Maksudnya boleh, tak ada masalah. Tapi dia akan jadi pecahan. Dalam ilmu faraid kita, dalam pengiraan masalah ni, kita tak nak pecahan. Kita tak nak point-point. Kita nak nombor, dipanggil nombor bulat. Dalam istilah matematik, nombor bulat. Betul? Betul ya? Nombor bulat. Kita nak nombor bulat. Okey. Jadi, para peserta sekalian, kita kena kalilah dengan 3. Kita kali dengan 3. Kalau 5 ini asal daripada 6, ya. Kalau 5 kita kali dengan 3, ya. 6 ni pun kita kali dengan 3. Jadi berapa? Jadi berapa? 6 kali 3? 18. 18. Ya, betul. Baik, 1/6 daripada 18. Berapa? 3. Betul? 18 tolak 3, 15. 15 bahagi dengan 3 berapa? 5. 5 kali 2? 5 kali 2, 10 untuk saudara lelaki kandung. Dan 5 kali 1, 5 bahagian untuk saudara kandung perempuan. Jadi nampak perbezaan sekarang. Dia akan jadi apa? 2 lapis dah. Ini baru dinamakan sebagai munasakhat. Nampak tak munasakhat ni? Ini adalah waris yang pertama. Ini si mati yang kedua, ini waris dia. Ya, waris dia. Walaupun warisnya sama dengan waris yang pertama, tetapi dia punya pangkat sudah berbeza dan dia punya qada juga sudah berbeza. Sebenarnya qada dekat sini yang berbeza sini je, ibu ni. Ya, tetapi kita tak boleh buat seperti mana kita buat kepada keadaan yang pertama. Ya, kita kena buat dalam bentuk munasakhat. Macam mana cara kita nak buat munasakhat bila berlaku kematian macam ni, 2 macam ni? Ni kematian yang pertama. Ni masalah pertama maksudnya kematian yang pertama. Masalah yang kedua maksudnya kematian yang kedua. Jadi kita tengok ya, si mati yang kedua ini, anak lelaki ini yang bernama Ahmad, dia kena bagikan harta yang dia perolehi daripada ayah dia, 14 bahagian daripada 40 ini, 14 bahagian dia dapat, dia kena bahagi kepada ibu dia dan juga adik-beradik dia. Ibu dia dapat 1/6, adik-beradik dia akan dapat yang selebihnya, dan beginilah kita buatkan ya, kita tashihkan masalah dia. Cuba anak-anak tengok 14 dengan 18. 14 dengan 18. Boleh tak kita bagi 14 kepada 18 ini? Tak boleh bagi. Kalau bagi dia akan jadi pecahan. Sebab itu yang paling penting kita tengok di sini. Saham si mati yang kedua ini dengan masalah dia. Dengan masalah dia. Ya, dengan masalah dia. Masalah dia 18, saham dia dapat cuma 14 sahaja. Tidak apa kita panggil? Tidak boleh dibahagikan. Ya. Dan nombor ini 14 dengan 18, ya, bukan dia tak boleh bahagi langsung. Dia boleh bagi dengan cara apa? Dengan cara apa? Dengan cara kita kecilkan. Kita boleh kecilkan dengan sifir berapa anak-anak? Apa tu? Yang kita boleh bagikan dengan 14 dan juga 18. P2. 2 saja. Betul tak? Sebab kalau kita ambil nombor lain memang tak boleh nak bagi. Ambillah nombor 3 nak bagi, tak boleh. Dia nombor 3 dia boleh bagi 18 saja, 14 tak boleh. Ya. Nombor 4, nombor 5, nombor 6 tak ada. Yang boleh hanyalah nombor 2 sahaja. Ya. Jadi di sini 14 kalau bahagi dengan 2, 7. 18 kalau bahagi 2 berapa? 18 bagi 2 berapa? 9. 9 kali 2? 9 kali 2, 18. Ya? 9 kali 2, 18. Maka 9 ini, 9 sebab kita bagi 2. 18 bagi dengan 2, 9. 9 ini kita letak di sini sebagai tanda ingatan kita. Yang penting kita tengok saham yang diperolehi oleh si mati yang kedua dengan asal masalah dia. Itu yang paling penting dalam bab munasakhat. Dalam bab munasakhat, kita tengok saham si mati ni dengan asal masalah dekat sini. Ya, apa-apa pun dalam bab munasakhat, inilah dia punya keyword dia. Dalam keyword dia atau
ataupun kita panggil benda yang sangat penting. Tengok saham si mati dengan asal masalah dia. Ya? Adakah dia sama? Kalau sama, alhamdulillah selesai masalah. Kalau dia tak sama, nanti sikit lagi insya-Allah kita akan terangkan kaedah pembahagian dengan lebih lanjut. Okey, 9. Yang 14 ni pula bahagi 2 berapa anak-anak? 7 kan? Jadi 7 kita letak di atas. Apa tujuan kita letak di atas ni? Setiap angka di sini kita kena kalikan dengan 9. Setiap angka di sini kita kena kalikan dengan 9. Okey. 40 kali dengan 9 berapa? 4 kali 9? 36. 360. Betul? 360. Okey, baik. 5 kali 9 berapa 5 kali 9? 45. 45. Ya? 45. 45. Okey, yang ni cepat sangat keluar, minta maaf ya. Yang ni cepat sangat, sepatutnya keluar 45 dulu. Okey, 14 kali 9 berapa? 14 kali 9. Kira-kira anak-anak, kira-kira. 26. 26. Berapa? 126. 126. 126? Tak. 126 ya? 126 betul. 126. Ya? 126. Okey, baik. 126. Bermakna di kat sini dia ada 126 bahagian. 126 bahagian ini dia nak bahagikan kepada waris-waris dia ni. Dia nak bahagikan kepada waris-warisnya. Ya, kepada waris-warisnya. Maksudnya dia bahagi dulu dengan 18, dia kali balik dengan 3, kemudian kali dengan 10, kali dengan 5. Ya, tu sebenarnya. Jadi dia ada 126 bahagian. Tapi oleh kerana dia mati, maka 126 bahagian ni tak appear lah kat sini. Ya. Okey, baik. 5 pula. Ni 7. 7 kali 9? 7 kali 9? 63. 63. Okey, baik. Selesai dekat situ. Selesai dekat situ ya. Jadi sekarang ni anak-anak, 126 yang si mati ini kita bahagikan dengan 18. 126 bila bahagi dengan 18 kita akan dapat berapa? Kalkulator cepat. Ada kalkulator kat situ? 126 bahagi dengan 18 dapat berapa? 7. Dapat 7, 7. Ustaz. Terima kasih banyak-banyak. Dapat 7. Okey, bahagian ibu 3 daripada 18. Ya, 3 daripada 18. Dia dapat 126 bahagi 18 maksudnya 7. Jadi 3 kali dengan 7 lah. Ya, 3 kali dengan 7, 21 bahagian. Kemudian yang 10 ini, 10 kali 7, 70 bahagian. 5 kali 7, 35 bahagian. Jadi macam ni keadaan dia, pengiraan dia ya. Pengiraan dia macam ni. Maksudnya isteri ni dia dapat harta daripada suami dia adalah 5 kali dengan 9, 45. Sebagai mak kepada anak lelaki yang mati ini yang bernama Ahmad, dia dapat 3 daripada 18 bahagian ini ya. Dan si mati ini dia harta dia daripada ayah dia ialah 14 kali 9, 126. 126 bahagi 18, 7. Jadi 3 bahagian ini kita kalikan dengan 7. Jadi isteri, sebagai ibu, dia dapat 21 bahagian pula daripada harta anak lelakinya. Daripada harta siapa? Daripada harta Ahmad tadi. Ya, daripada harta Ahmad tadi. Kemudian saudara kandung lelaki yang sebenarnya anak lelaki kepada si mati yang pertama, dia dapat bahagian 14 kali 9, 126. Ya. Kemudian si mati ni dia dapat 126 kan, tapi dia kena bagi kepada saudara kandung dia bila dia dah mati. Berapa? 10 bahagian daripada 18 bahagian. Bermakna 126 dia tadi bahagi dengan 18 dapat 7. Nilai 7 ini kali dengan 10, maka saudara kandung dia iaitulah Muhammad tadi ambil pula 70 ya daripada harta Ahmad tadi, campur dengan 70 bahagian. Ya. Kemudian begitulah anak perempuan. Asalnya dia dapat 7 kali 9 daripada ayah dia, iaitulah 63 bahagian. Daripada saudara kandung dia yang baru mati, iaitulah Ahmad tadi, dia dapat pula 5 kali 7, iaitulah 35 bahagian. Boleh faham ke tak boleh faham? Boleh. Tak boleh faham? Boleh Ustaz, boleh. Boleh faham Ustaz. Ini nak ambil hati Ustaz Mujamalah ni ya. Moderator awal-awal lagi dia Mujamalah dah basyir tu ya. Ustaz dah nampak dah ni. Okey.
Jadi senang ceritanya macam ni lah ya. Okay, kalau Ustaz nak tunjukkan, katakanlah si mati meninggalkan 360,000. Si mati meninggalkan duit 360,000, iaitulah si mati yang pertama. Ya. Jadi bila si mati yang pertama tinggal 360,000, isteri dia sepatutnya dapat berapa? Isterinya dapat daripada 136,000 itu adalah 45,000 ringgit. Okey, anak-anak tolong catat. Isteri kepada Sabariah, isteri kepada Sabri, ya, bila mana Sabri mati tinggal 360,000, Sabariah sepatutnya dapat 45,000. Okey, anak lelaki yang pertama yang bernama Ahmad dapat 126,000. Anak lelaki yang kedua yang bernama Muhammad dapat 126,000. Anak perempuan kepada Sabri ini yang bernama Aminah dapat 63,000. Okey, boleh tu? Yang tu keep in mind. Kemudian Ahmad ni mati pula. Dia sepatutnya dapat harta ayah dia 126,000. Tok Dang ni nak belanja, dia mati. Jadi 126,000 ini macam mana kaedah kita nak bagi? Ya, kita cari waris dia. Waris dia kita kata sama saja. Dia meninggalkan mak yang merupakan isteri kepada ayah dia. Okey, faham ya? Dan waris dia juga adalah adik-beradik kandung dia yang merupakan anak lelaki, anak perempuan ayah dia yang mati dulu. Faham? Boleh faham ya? Jadi 126,000 ni bagi sama pokok dia jugalah. Sama saja. Berapa mereka akan dapat? Yang mak ni akan dapat 1/6 daripada 126,000 bersamaan dengan 21,000. Ya? Saudara kandung lelaki, saudara kandung perempuan, yang selebihnya kita bagi yang lelaki dapat 2 kali ganda berbanding dengan perempuan. Ya? Jadi 126,000 tolak 21,000 tinggal jadi berapa? 100 berapa? 105,000. Ya? 105,000 itu kita bagi kepada Muhammad 70,000 dan kita bagi kepada Aminah 35,000. Betul tak Ahmad dapat sekali ganda berbanding dengan Aminah? 70,000 dengan 35,000. Betul tak? Betul Ustaz. Itulah munasakhat nama dia. Itulah munasakhat. Inilah munasakhat ni. Keputusan inilah namanya munasakhat. Ya? Dia dapat waris, dia dapat harta daripada waris yang pertama dan kemudian dia dapat pula daripada yang kedua. Sebagai waris pertama dia dapat harta daripada si mati yang pertama, kemudian dia dapat pula daripada si mati yang kedua. Jadi ini adalah kematian 2 lapis. Cuba anak fikir kalau kematian itu 3 lapis, 4 lapis, 5 lapis, 6 lapis, 7 lapis dan seterusnya. Kalau kena 47 lapis, dok kepengsan kita nak kira. Sebab tu Ustaz bagi contoh tadi tu yang mati tahun 50-an, buat affidavit ada berapa? Ada 47 lapis kematian. Allahu Akbar. Okey, baik. Anak-anak ataupun para peserta semua para peserta yang saya hormati sekalian, hari ni kita takkan belajar, kita alim terus tentang munasakhat. Tapi yang penting kita faham konsep. Kalau kita dah boleh faham konsep, itu dah sangat baik dan juga sangat bagus lah. Maksudnya kita tak ada masalah dah. Sebab apa? Jangan takut. Sebab sekarang ni berapa lapis sekalipun, alhamdulillah kita ada teknologi maklumat, kita ada apa? Kita ada kalkulator untuk kita mengira munasakhat itu. Tetapi kita tak boleh kira begitu saja. Kita kena faham dulu konsep. Sebab itulah bengkel ini diadakan. Salah satu objektifnya bukan nak suruh para peserta di sini, anak-anak di sini terus alim tentang munasakhat. Memang tak akan mungkin berlaku. Kecuali kalau kita ni secerdik Imam Syafi'i lah. Imam Syafi'i, orang kita panggil Abqari. Jenis Islam yang hebat. Tu lain cerita. Tapi kalau setakat macam saya, macam anak-anak, saya yakin kita mengambil masa. Cuma kalau kita boleh faham konsep apa itu munasakhat dan juga kaedahnya secara umum, itu sudah mencukupi. Okey. Baik, kita dah ada 2 keadaan. Kita pergi kepada keadaan yang ketiga. Keadaan yang ketiga dia lagi rumit lah Keadaan yang ketiga, apa dia keadaan yang ketiga? Waris si mati yang kedua. Ingat, ni yang paling penting. Kita tak pergi kepada waris si mati yang pertama sebab waris si mati yang pertama itu biasa je. Itu kita panggil satu lapis. Yang penting sekarang kita tengok waris si mati yang kedua, lapis yang kedua. Kalau kita ada 3 lapis, kita tengok waris si mati yang ketiga pula. Begitulah berlapis-lapis Yang
Yang kedua, bukan daripada waris si mati yang pertama. Yang ini lagi susah. Kalau tadi waris yang kedua itu adalah waris si mati yang pertama juga. Tapi ini tak. Waris yang memang orang lain, yang tak ada kena-mena langsung, tapi dia jadi waris kepada si mati yang kedua sahaja. Atau kalau jadi pun sebahagiannya adalah waris si mati yang pertama, yang lain itu adalah waris si mati yang kedua sahaja. Apa contohnya? Contohnya kalau dekat sini, minta maaf si mati meninggalkan suami, ibu dan bapa saudara. Kemudian suami mati meninggalkan 3 orang anak lelaki. Meninggalkan 3 orang anak lelaki. Okey. Okey, baik. Ni contoh dia. Ni contoh dia. Okey. Jadi, si mati siapa dia? Si mati mestilah seorang perempuan lah. Si mati mestilah seorang perempuan. Ada suami, ada ibu, ada bapa saudara kandung. Ada bapa saudara kandung. Suami dapat berapa? Suami dapat 1/2. Sebab apa 1/2? Sebab si isteri tidak meninggalkan anak. Ibu dapat 1/3. Sebab apa? Sebab si mati tidak meninggalkan anak-anak dan juga tidak ada saudara yang ramai. Bapa saudara akan dapat asabah. Asal masalah dia akan jadi 6 sebab 2 dan 3. Itu memang kita belajar dalam asas ilmu faraid lah Separuh daripada 6 adalah 3. Kemudian 1/3 daripada 6 2. Lebih lagi berapa? 1 bahagian ini adalah baki ataupun asabah kepada bapa saudara kandung. Ini masalah yang pertama. Jadi Sabariyah pula yang mati, meninggalkan Sabri, meninggalkan ibu, nama apa ibu dia Lijah, nama Lijah, dan juga bapa saudara nama Mamak. Mamak. Okey. Kemudian suami meninggal. Suami meninggal dunia. Suami meninggal dunia. Baik, sekarang ni ibu dengan bapa saudara ni. Ibu ni ibu siapa? Ibu kepada isteri. Nisbah kepada suami ni jadi apa ni? Siapa boleh jawab? Anak. Silakan. Siapa boleh jawab? Ini adalah mak mertua kepada suami, betul tak? Mak mertua lah. Sebab ini mak kepada siapa? Mak kepada isteri dia yang meninggal. Isteri meninggal, Sabariyah meninggal mak ditinggalkan warisnya adalah mak dia. Jadi mak dia, mak Sabariyah, bukannya mak Sabri, betul tak? Sabri ni suami dalam ni. Suami Sabri ini adalah suami kepada Sabariyah. Kemudian Sabariyah mati, selain pada suami, ditinggalkan mak dia, ibu dia. Ibu kepada Sabariyah dengan suami Sabariyah ni, hubungan dua orang ni jadi apa? Ibu mertua. Mak mertua. Mak mertua. Jadi Ibu. bila Sabri pula mati, mak ni dapat ke tak harta? Tak dapat lah, mak mertua dapat. Macam mana harta kan? Bila Sabri meninggal dunia, maknya tak dapat lah. Mak tak dapat. Sebab apa mak tak dapat harta? Sebab mak ini adalah mak mertua Sabri, bukan mak Sabri. Okey. Ada pertanyaan? Ada yang tak jelas? Kalau mak Sabri dapat apa Ustaz? Kalau mak Sabri duduk kat bawah ni pula lah, ibu kepada Sabri. Yang ini ibu kepada Sabariyah, bukan ibu Sabri. Faham? Kita beri nama lah. Sabariyah mati, meninggalkan Sabri, meninggalkan Lijah. Lijah ini mak siapa? Mak Sabariyah. Lijah dengan Sabri jadi apa? Ni sebab semua tak kahwin lagi ni jadi masalah ni. Kalau ada mak mertua semua tak ada masalah dah. Tak ada jodoh lagi Ustaz. Ada jodoh lagi insya-Allah. Allahu akbar. Anak baik-baik ni semua akan ada jodoh insya-Allah. Yang lelaki laku keras. Yang belajar agama insya-Allah jangan takut. Semua ni Nilofa bakal jadi isteri belaka tu. Alhamdulillah. Amin. Semua PU belaka dekat sini ni. Okey, baik. PU Bashir Okey, baik. Baik, peserta dan anak-anak sekalian. Jadi kena ingat hubungannya ibu sini adalah ibu si mati yang pertama dan dia bukan ibu kepada si mati yang kedua. Hubungan dia orang ni hanyalah mak mertua saja. Bapa saudara kandung begitu juga. Bapa saudara kepada si mati yang pertama, bukan pok saudara kepada suami ni. Jadi ingat tu. Sebab itulah bila mana suami ni mati pula,
tiba-tiba tinggal 3 anak lelaki. Dah anak ni bukan anak Sabariah ke? Tiba-tiba mari 3 orang anak lelaki, macam mana cerita ni? Ya tak? Berbelit-belit, ya tak? Macam mana ni? Siapa boleh bagi jawapan? 3 orang anak lelaki. Allah sudah dah lah. Tak boleh bagi Anak jawapan dah. daripada perkahwinan Cucu kot, yang lain. bukan. Siapa yang bercakap tu? Sekali lagi, silakan. Anak daripada perkahwinan yang lain. Ya, betul. Terima kasih banyak Nurul Najwa. Fatahallahu alaiki abwabal khair kullah. Ya. Maksudnya Sabri ni bila dia kahwin dengan Sabariah, ya, Sabri ni sebenarnya dah ada isteri yang lain. Ya, sama ada isteri dia mati ke atau dicerai ke ataupun masih lagi jadi isteri pun, tapi bila mana Sabariah mati, isteri tu madu dia, tak dapat tak berhak dapat harta pusaka pun. Jadi yang dapat daripada harta pusaka Sabariah suami dia sajalah. Ya. Dan suami ni bersama dengan isteri yang lain, dia ada 3 orang anak lelaki. Ini sebagai contoh. Tapi dalam ni bila isteri tak ada, maksudnya isteri dah matilah. Ya. Isteri yang lain itu dah mati. Ya. Okey. Jadi bila suami ni meninggal, tinggal 3 anak lelaki saja. Anak lelaki ini tak boleh terima harta Sabariah. Kenapa anak lelaki ini tidak boleh terima harta Sabariah? Wahai para peserta sekalian. Sebab bukan anak Sabariah. Bukan anak Sabariah. Kita panggil anak apa? Nak tiri. Anak tiri, pandai. Fatahallahu alaikum jami'an. Ya? Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Okey. Jadi 3 orang anak ini anak tiri Sabariah, anak tiri kepada si mati yang pertama. Mereka tak berhak ke atas harta si mati yang pertama. Mereka cuma berhak atas harta ayah dia sajalah. Ya, jadi bila Sabariah mati tinggal separuh harta, suami pula dia meninggal, separuh ini akan pergilah kepada anak tiri Sabariah yang juga anak lelaki kepada Sabri. Ya, mereka akan dapat asabah. Kena bahagi berapa bahagian? Kena bahagi kepada 3 bahagian. Okey, baik. Siapa boleh tolong selesai masalah? Senang sangat-sangat ni, ya, masalah ni sangat senang. Kenapa sangat senang? Sebab keyword kita kepada nak selesaikan masalah dalam munasakhat ialah kita tengok saham si mati yang kedua ni, iaitulah Sabri. Ya. Si mati yang pertama Sabariah. Bila mana Sabariah mati, suami dia dapat separuh harta. Separuh harta daripada 6 adalah 3. Ni 3 ni kita panggil saham yang dimiliki oleh Sabri. Jadi Sabri dapat 3 saham. Ya, nilainya 3 saham. Mak kepada Sabariah dapat 2 saham. Bapa saudara kandung Sabariah dapat satu saham. Bila Sabri mati, tinggal 3 orang anak lelaki. Ya, anak lelaki ini 3 orang, maksudnya kita bagi seorang 3 lah. Ya. Jadi saham dia dengan asal masalah yang baru ini sama ke tak sama? Boleh bahagi ke tak boleh bahagi? Boleh bahagi ke tidak anak-anak? Boleh. Boleh bahagi. Bila boleh bahagi, tak pening kepala lah kita. Senang sahaja. Senang sahaja. Maksudnya yang 3 ni, 3 saham yang ditinggalkan oleh Sabri yang mati ini, saham ini akan berpindah kepada anak lelaki dia. Setiap seorang akan dapat satu saham. Jadi contoh ya, katakanlah Sabariah tinggal 60,000. Sabariah tinggal 60,000. Ya. Maka sepatutnya suami dia Sabri dapat separuh 30,000. Mak dia dapat 20,000. Bapa saudara kandung kepada Sabariah dapat 10,000. Sabri baru je berangan-angan nak ambil 30,000 ini, kahwin pula seorang lagi. Tiba-tiba mati dahulu. Dia tinggal 3 orang anak lelaki. Maka duit 30,000 yang diwaris, yang dia dapat warisan daripada Sabariah itu akan dibahagikan kepada siapa? Kepada anak-anaknya yang masih hidup. Anak Sabri ini. Jadi 30,000 ini kita bahagi kepada 3. Setiap seorang akan dapat berapa daripada 30,000 ini? 10,000. Setiap seorang dapat 10,000. 10,000. Senang ke susah munasakhat ni? Senang, Ustaz. Senang. Ni konsep ni lah. Inilah konsep, ya. Jadi senang ceritanya, dia tak perlu dah kita kali dengan yang lain-lain. Tak perlu dah. Ya, sebab dia bila dia sama macam ni, kita ambil je yang asal. Masalah yang pertama tadi kita jadikan masalah yang asal, ya. Maksudnya bahagian mak kekal 2, bahagian pak saudara si mati yang pertama kekal 1, dan 3 bahagian si mati yang kedua ini berilah kepada waris dia yang masih hidup, ya. Yang masih hidup tadi, dan bagilah sesama mereka. Okey, baik. Jadi ini adalah 3 keadaan munasakhat. 3 keadaan munasakhat, Okey, baik.
Habis cerita. Ya. Sekarang ini kita baru nak pergi kepada pengiraan ataupun cara pengiraan. Sebenarnya tadi pun daripada contoh itu Ustaz dah tunjuk cara pengiraan. Ya. Betul kan Ustaz dah tunjuk cara pengiraan kan? Cuma Betul. tadi keadaan. Ya. Sekarang ini baru kita nak tengok kita betul-betul fokus kepada pengiraan. Macam mana pengiraan? Ya. Yang pertama, kaedah dia untuk membuat pengiraan ialah kita buat pengiraan masalah si mati yang pertama. Ingat balik contoh yang telah Ustaz ataupun sama-sama kita buat tadi. Ya. Kita buat dulu masalah si mati yang pertama dengan kita tahu siapa warisnya dan kadar setiap waris. Kemudian kita selesaikan masalah tersebut terlebih dahulu. Ya. Kita tasihkan masalah dia kalau perlu ditasihkan. Kalau tak perlu, tak payahlah. Ya. Kalau tasih maksudnya kita kalilah bahagian mana yang perlu kali seperti mana anak-anak tadi. Kalau tinggal anak lelaki, anak perempuan jadi 3 bahagian tapi sahamnya cuma ada 5, tak boleh nak bagi, maka kita tasihkan, kita perlu kalikan kepada 3. Baik, kita tasihkan dahulu, kemudian barulah kita buat masalah yang kedua. Kita buat masalah yang kedua dan selepas itu bila kita buat masalah yang kedua, keyword kita yang paling penting ialah kita tengok saham si mati yang kedua itu dengan asal masalah yang kedua. Ya? Kita tengok dulu. Tasih masalah yang kedua, kemudian kita bandingkan saham yang diwarisi oleh si mati yang kedua itu dengan asal masalah yang kedua ataupun dengan tasihnya. Tasih ni maksudnya kalau tak boleh nak bagi, kita kena kalikan supaya boleh bahagi dengan melahirkan angka bulat tadi. Ya? Jadi dalam ilmu faraid ini, kaedah pembahagian ini, di antara saham si mati yang kedua dengan asal masalah ini, dia ada 3 keadaan pengiraan. Yang pertama, dia adalah tamasul. Tamasul ni maksudnya nilai saham yang ditinggalkan oleh si mati yang kedua sama dengan asal masalah pada masalah yang kedua. Itu yang pertama. Ataupun dia tawafuk. Tawafuk. Ya? Tawafuk ni maksudnya dia boleh berkait salah satu angka ini dengan satu nombor. Maksudnya dia boleh bagi. Contohnya tadi nombor berapa? Nombor 14 dengan nombor 18. Maka kita boleh guna angka 2 untuk kecilkan. 14 jadi 7, 18 jadi berapa? Jadi 9. Ini kita namakan sebagai tawafuk. Ya? Ataupun tadakhul boleh juga. Tadakhul ni contohnya nombor 3 dengan nombor 6. Nombor 3 boleh masuk dalam nombor 6. Ya, sebab 6 bahagi 3, dia akan jadi 2. Kan? Itu dipanggil sebagai tadakhul. Dan yang satu lagi tabayun. Tabayun ini maksudnya nombor yang memang kita tak boleh, tidak ada nombor pembahagi dan kita memang tak ada cara nak selesai. Kecuali kita kena kalikan dia sahaja. Kalikan dia. Contohnya nombor 3 dengan nombor 5. Nombor 7 dengan nombor 2. Sebagai contoh. Jadi kita tak boleh nak bahagi. Okey. Baik. Jadi kita tengok dahulu contoh tamasul. Tamasul ya. Tamasul dari sudut mana? Dari sudut saham si mati yang kedua dengan asal masalah. Ini adalah kaedah pembahagian. Kaedah pembahagian. Baik, memandangkan masa yang ada ni lebih kurang 10 minit, kita cepat sikit boleh ya? Cepat sikit. Jadi dalam masalah yang pertama ini, si mati meninggalkan isteri, ibu, 2 orang anak perempuan dan juga bapa saudara kandung. Bapa saudara seibu sebapa. Isteri dapat berapa wahai anak-anak dan juga peserta sekalian? 1/8. Sebab apa? Sebab ada anak perempuan. Ibu akan dapat 1/6 sahaja sebab ada anak perempuan si mati. Si mati ni siapa? Itu pertanyaan yang sangat penting. Siapa si mati ni? Tak ada jawapan ya? Yelah, tak apalah. Baik, terima kasih banyak Izzah. Yang mati adalah suami, seorang lelaki. Seorang lelaki, tak kira lah. Sebab dia meninggalkan isteri, maksudnya dia suamilah yang mati, seorang lelaki. Kalau kita nak contoh jelas lagi, nama dia Sabri. Ini nama isterinya Sabariah. Ataupun suami nama Jamil, isterinya nama Jamilah. Ini sebagai contoh. Okey, kemudian ada ibu. Ibu kepada siapa? Ibu kepada si mati ya. Bukan ibu isteri ni, kena ingat. Sebab duduk dalam masalah ni, ibu, jangan kata ibu kepada isteri ni bukan. Ini mak mertua kalau hubungan mereka ni. Ini adalah ibu mertua. Okey. Jadi ini adalah mak si mati. Anak perempuan, 2 orang anak perempuan akan dapat 2/3 sebab dia tidak ada anak
lelaki dan dia lebih seorang. Kalau seorang anak perempuan 1/2. Bapa saudara kandung akan dapat asabah. Jadi kita tengok masalah 8, 6 dan juga 3 asalnya ialah 24. 1/8 daripada 24 3, 1/6 4, 2/3 daripada 24 ialah 16. Setiap seorang akan dapat 8 bahagian. Kemudian bapa saudara ini akan dapat asabah. Berapa asabahnya? 3 campur 4 7, ya. 7 campur 8 15. 15 campur 8 23. 23 24 tolak 23 ada 1 bahagian juga untuk bapa saudara kandung. Jadi inilah kaedah pengiraan untuk masalah yang pertama. Kita telah pun dapat tasheh. Kemudian tiba-tiba anak perempuan ni mati pula. Ya, salah seorang daripada anak perempuan di sini mati. Meninggalkan siapa? Meninggalkan, dia tidak ada waris yang lain. Dia tidak ada waris yang lain, ya. Masalah yang kedua, waris yang sama juga. Duduk dalam tu juga. Oh, ada. Ada waris yang lain. Minta maaf. Ada suami. Ya, anak perempuan ini ada waris yang lain. Suami ni tak ada kena-mengena dengan ni. Dengan waris dekat sini ataupun dengan apa tu? Dengan si mati yang pertama, dengan katakanlah nama Jamil tadi. Suami ini dengan Jamil, ini adalah soalan cepu mas. Apa hubungan suami kepada anak perempuan ini dengan Jamil, si mati yang pertama? Menantu. Siapa? Suami itu menantu Bapa pada mertua. Bapa mertua betul, menantu betul. Bapa mertua Jamil, si mati yang pertama adalah bapa mertua kepada suami anak perempuan ini, ataupun suami ini menantu kepada si mati yang pertama. Kemudian anak perempuan si mati ini pula yang mati, ya, iaitulah isteri kepada suami ini, ya. Jadi suami ini tak ada kena-mengena dengan apa tu? Dengan waris-waris yang ada di sini, ya, orang lain. Yang dia cuma suami kepada anak perempuan ini saja. Kemudian isteri ini akan jadi apa? Kalau dia adalah mak kepada mereka, mak kandung mereka, jadi ibulah. Ibu kepada si mati adalah nenek, ya. Dan anak perempuan dari si mati yang pertama nisbah kepada si mati yang kedua, dia adalah saudara perempuan kandung. Dan kalau bapa saudara ini, dia akan jadi datuk saudara kandung, ya. Datuk saudara kandung, ya, bukan datuk saudara sebapa. Datuk saudara sebapa, bukan, ya, datuk saudara kandung sepatutnya, ya. Okey, baik. Jadi yang dapat harta siapa? Yang dapat harta siapa? Inilah yang dapat harta, ya. Ibu, nenek tak dapat. Kenapa? Sebab adanya ibu. Anak atau si mati yang kedua ini, harta diberi kepada mak dia sendiri. Nenek tak dapat sebab nenek terhalang oleh mak, ya. Dia sendiri dah mati. Anak perempuan kepada si mati yang pertama nisbah kepada yang kedua ini, jadi saudara perempuan kandung dapat harta. Bapa saudara dia jadi datuk saudara, ya, seibu sebapa, ya. Seibu sebapa. Betul, seibu sebapa? Tak, sebapa saja. Sebab belah ayah saja, betul. Mak bukan sebelah mak, ya, sebelah ayah saja. Datuk saudara sebapa dan juga suami. Jadi mak dapat berapa? 1/3. Saudara perempuan kandung dapat 1/2. Kemudian datuk saudara dapat asabah dan suami dapat 1/2. Asal masalah daripada 6, ya. Sebab apa daripada 6? Sebab 3 dengan 2. 1/3 daripada 6 2. 1/2 daripada 6 3. 1/2 daripada 6 3. Datuk saudara ada lagi lebih? Tak ada yang lebih. Walaupun dia menjadi asabah, dia tak dapat apa-apa. Sebab apa tak dapat apa-apa? Sebab bila 3 campur dengan 3, 6 campur dengan 2, dia jadi berapa? Dia jadi 8. Dah lebih daripada hadnya. Jadi datuk saudara tak dapat apa-apa, tergugur. Walaupun dia, datuk saudara ini menjadi asabah. Baik, apa keyword kita? Tamasul. Keyword kita tengok saham yang diperolehi oleh waris daripada si mati yang pertama. Dan dia adalah si mati yang kedua. Di saham dia berapa? 8. Tengok kepada apa? Kepada asal masalah yang kita dah tasheh tadi. Ya? Juga 8. Ini sama ke tak sama? Sama ke tak sama? Jawapannya sama. Nombor yang sama. Bila nombor yang sama, tak perlu kali, tak perlu bagi, tak perlu apa-apa. Para peserta dan juga anak-anak sekalian, ya, kita ambil yang asal ni, masalah yang asal, iaitulah 24, ya, 24. Jadi si mati yang pertama sebagai seorang isteri, ya, waris kepada si mati yang pertama, dia dapat 3 bahagian daripada 24, ya. Kemudian ibu kepada si mati yang pertama, dia dapat 4 bahagian daripada 24.
Yang ini 8 bahagian. Dia tak dapat apa-apa dah sebab dia dah mati ya. Dia memang asalnya dapat 8 bahagian. Dia tak dapat apa-apa. Jadi 8 bahagian dia ini akan dibahagi kepada 8. Tapi kita akan tengok kemudian. Kemudian yang ni perempuan ya juga dapat 8 bahagian ya daripada yang si mati yang pertama, dan bapa saudara dapat 1 bahagian. Okey. Ini daripada kematian yang pertama, si mati yang pertama. Si mati yang kedua pula, 8 bahagian dia ini dibahagi dengan 8. Kemudian mak dia dapat berapa bahagian daripada 8 ini? Dapat 2 bahagian. Betul tak? Mak dapat 2 bahagian. Nenek dapat apa-apa? Kosong. Tak dapat apa-apa. Dia sendiri dah mati. Kemudian saudara perempuan kandung dia dapat 3 bahagian. Dapat lagi 3 bahagian. Campur lagi 3 bahagian daripada 8 bahagian dia tadi. Dan akhir sekali, datuk saudara tak dapat apa-apa. Ya, yang dapat adalah suami. Jadi 8 bahagian dia ini, 2 bahagian diberi kepada ibu, 3 bahagian diberi kepada kepada saudara kandung perempuan dia, dan 3 bahagian diberi kepada suami. Ya. Jadi duit daripada ataupun harta si mati yang pertama ini akhir sekalinya akan dibahagikan ya kepada 24 juga, kepada waris yang pertama isteri, dan juga ibu kepada si mati yang kedua dia akan dapat 5 bahagian lah. Ya, dia akan dapat 5 bahagian keseluruhan. Kemudian nenek oleh kerana dia hanya dapat daripada si mati yang pertama saja, kekal dapat 4. Yang ni dah mati, bahagian dia pula dibahagi kepada orang lain. Anak perempuannya yang juga merupakan saudara perempuan kandung pada si mati yang kedua, dia dapat 8 campur 3, 11. Bapa saudara kekal 1, dan suami walaupun dia tak terima daripada si mati yang pertama itulah daripada bapa mertua dia, tetapi dia dapat harta bapa mertuanya itu daripada isterinya, dia dapat 3 bahagian. Okey. Jelas ke tak jelas? Jelas ke tak jelas? Jelas. Jelas. Alhamdulillah. Jelas. Itulah yang dinamakan sebagai apa? Sebagai munasakhat. Ini namanya apa? Tamasul. Namanya tamasul. Kaedah pengiraan ya. Jadi yang paling penting dalam bab ni kita kena tengok di sinilah. Di sini ya, saham si mati yang kedua ini dengan asal masalah yang untuk kematian yang kedua. Kalau ada yang berikutnya, katakanlah dekat sini ada mati pula. Dekat sini mati. Ya, suami ni mati. Okey. Maka kita tengok saham dekat sini dengan apa? Dengan asal masalah yang berikutnya pula. Ya, dengan asal masalah yang ketiga pula, dan begitulah. Ya. Okey, baik. Kemudian seterusnya tawafuk. Ya. Tawafuk. Macam mana ni anak-anak? Dah sampai pukul 11. Adakah kita nak teruskan ataupun kita berhenti setakat ini saja konsepnya? Macam mana moderator? Sekejap Ustaz. Macam mana moderator? Boleh teruskan? Sambung sesi soal jawab boleh Ustaz? Moderator dah penat dah tu apa ni tak. dia dah buat pengiraan ni. Okey, tak apa. InsyaAllah jadi kalau ada kesempatan yang lain kita boleh teruskan ya. InsyaAllah kita boleh teruskan. Tapi begitulah anak-anak ya. Betul. Betul. Ada yang dah mengantuk ya, lebih-lebih lagi raya belum habis lagi ni ya. Dia masih dalam Syawal lagi ni ya. Jadi Ustaz fahamlah tu. Tak ada masalah. Sebab tu kita tanya dulu moderator. Kesimpulan saja. Sebelum tu saya tutup ni dulu supaya kita lebih dapat lihat. Boleh lihat ya? Kita dapat lihat dengan lebih overall ya. Munasakhat ni dia sebenarnya senang je. Ya, senang saja. Kita cuma nak tahu konsep. Ya, dan dulu ialah kita belajar memang nak jadi alim, nak pandai mengira daripada awal sampai akhir. Kita kena belajar jadi alim. Ya, ataupun maksudnya kita kena biasa buat pengiraan untuk memudahkan kita buat pengiraan munasakhat. Sekarang ini, seperti mana yang saya maklumkan kepada anak-anak dan juga peserta sekalian, sekarang ini dia tak ada masalah sebab kita memang ada alat untuk mengira. Tetapi walaupun kita ada alat, kita kena tahu konsep. Apa yang dinamakan sebagai munasakhat. Apa yang dinamakan sebagai munasakhat. Jadi cubalah kita fikirkan ya, kalau kita tak ada alat, kita tolong kira sehingga 47 lapis. Yang saya jelaskan daripada tadi sampai sekarang, ini baru 2 lapis ni. Baru 2 lapis kematian. Bagaimana kalau kita masuk, sebab tu ada yang
latihan industri dan kita diberi komen lah oleh pihak-pihak dibuat latihan industri di pejabat pusaka, di konsultan contohnya di pejabat Ustaz Wan Abdul Halim dan sebagainya. Ustaz Wan Abdul Halim ada bagi komen kepada saya lah, dia kata ada setengah pelajar tu dia boleh buat 2 masalah, masuk masalah 3 dah pening, yang keempat dah pening dah. Memang kita dah faham lah tu ya, sebab apa? Yang pertama kita kurang biasa, kurang biasa. Walau bagaimanapun kalau kita boleh tangkap konsep dia, cara macam mana nak buat tu, insya-Allah kita akan boleh perlahan-lahan untuk kita berlatih lah ya, untuk kita berlatih. Dan kalau kita dah faham konsep, tidak salah untuk kita gunakan pengiraan menggunakan apps yang boleh membantu kita. Kalau siapa-siapa yang nak tahu lebih lanjut atau tentang apps ini, Alif Academy dia ada buat kursus 1 hari. Dia buat secara Excel saja. Dia ada formulanya dan kita boleh mengira sehingga katanya berpuluh-puluh lapis kematian lah. Kalau siapa-siapa yang nak buat, dia boleh buat sampai berpuluh-puluh lapis kematian. Contoh ini sampai 7 lapis saja. Ini adalah sekadar 7 lapis saja. Saya kongsi sekali lagi ya. Ini adalah 7 lapis kematian. 7 lapis kematian ke berapa kematian? Kejap. Si mati yang ni tak sampai lagi ni 7 ni. Si mati yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang keempat ya. Yang keempat baru 4 lapis. Ini baru 4 lapis anak-anak. Ini baru 4 lapis kematian. Dan jangan heran ya, 4 lapis kematian ini bukannya makan masa 10 tahun. Ini hanya makan masa beberapa tahun saja. Ada 4 lapis kematian. Jadi kesimpulannya bila kita belajar bab munasakhat ini, yang paling utama ialah kita jangan jangan menangguhkan pembahagian harta pusaka. Kalau ada waris-waris kita yang meninggal dunia dan sebagainya, kita jangan tangguhkan pembahagian harta pusaka, takut berlakunya munasakhat. Dan bila berlaku munasakhat, maka kita kena kira juga, walau macam mana sekalipun berpuluh-puluh lapis pun kita kena kira juga dengan kaedah munasakhat tadi. Cumanya dia akan mengambil masa lah. Dia akan mengambil masa yang sangat lama. Okey, baik. Jadi Ustaz rasa setakat itulah saja dahulu. Satu lagi. Dari sudut maksudnya nak kira munasakhat, adakah semua keadaan kita kena kira munasakhat bila berlaku 2 kematian? Kita jawab dah tadi. Yang pertama, bila keadaan pertama tak perlu ya. Tak perlu. Keadaan yang kedua tak perlu juga kita kira munasakhat sekiranya harta si mati ini adalah harta alih saja. Contohnya dia ada duit saja. Bila dia ada duit saja, kita tak perlu buat secara munasakhat. Tapi kita kena buat 2 masalah yang berbeza. Kita kira dahulu masalah yang pertama, kita bagi dulu pusaka dulu. Kemudian kita kira pula masalah yang kedua, baru kita ambil pula duit daripada si mati yang kedua itu, kita bagi pula. Boleh. Tetapi kalau untuk harta tak alih, contohnya tanah, rumah dan sebagainya, tak boleh. Nak tak nak memang kita perlu kepada melaksanakan munasakhat. Wallahu ta'ala alam. Setakat itulah saja dahulu untuk perkongsian kita bersama pada malam ini. Terima kasih sekali lagi. InsyaAllah kalau nak buka soalan pun boleh. Kalau tak nak buka pun tak apa, tak ada masalah ya. Boleh saja serah kepada pihak urus dia soalan secara bertulis. Kemudian insya-Allah nanti saya cuba jawablah. Saya cuba jawab dan boleh maklumkan balik. Rasanya kebanyakan adalah pelajar-pelajar kita kan. Jadi tak ada masalah. Jadi terpulanglah kepada moderator memandangkan kita dah melebihi masa yang dibenarkan. Terima kasih sekali lagi kepada urus dia, kepada moderator, kepada urus dia ahli jawatan kuasa yang menjayakan bengkel pada malam ini. Yang baik semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik, yang buruk adalah daripada nafsu saya dan diri saya sendiri, dan semua daripada Allah Taala. Saya beristighfar banyak-banyak kepada Allah Subhanahu dan minta maaf banyak-banyak andai ada salah kata, tersalah bicara dalam membicarakan satu perkara yang sangat penting lah yang tak mudah lah sebenarnya. Tak mudah untuk kita nak selesaikan isu ni, tapi saya dengan kemampuan yang ada, saya cuba yang terbaik untuk menyampaikan, untuk memudahkan
para peserta dan juga anak-anak dekat sini memahami apa itu munasakhat dan juga konsep-konsepnya. Jadi harap-harap insya-Allah semua dapat mengambil faedah daripadanya. Jadi setakat itulah saja dahulu kita akhiri atau saya akhiri pertemuan ini dengan lafaz yang mulia. Aku la qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke